bagi sama-sama kita menjayakan majlis konvensyen memperkukuhkan pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Untuk makluman tuan-tuan, majlis konvensyen ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan aliran ahli sunnah wal jamaah kepada umat Islam terkini. Untuk memberikan kemahiran asas kepada masyarakat Islam mengenai perbezaan yang ketara di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah dengan aliran pemikiran yang lain. Juga untuk memberikan galakan kepada masyarakat agar terus yakin, agar terus dapat menghayati dan mendukung prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi untuk makluman para tetamu, bahan penceramah pada hari ini boleh didapati dan dimuat turun di laman web JAIS www.jais.gov.my. Bagi mulakan slot kita yang pertama, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Para tetamu sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Aiman, suka untuk saya memperkenalkan biodata ringkas berkaitan dengan diri beliau insya-Allah. Nama diberi Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti. Beliau menetap di Gombak Setia bersebelahan dengan Masjid Asy-Syakirin yang beliau maklumkan kepada saya sebentar tadi ketika mana kami sarapan. Beliau ketika ini bertugas sebagai pensyarah di IIUM. Pendidikan awal beliau di Madrasah Nidhamiyah Pondok Pesantren Rawdatul Ulum, Kediri. Minta maaf doktor kalau salah sebut. Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian mengambil sarjana muda di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ataupun sekarang dipanggil dengan nama IAIN Kediri, Indonesia, dan mengambil sarjana iaitu master di Universiti Hassan II, Casablanca, Maghribi, dan terus menyambung PhD beliau di Universiti Al-Qawariyin di Maghribi juga. Jadi beliau lepasan sarjana dan juga PhD di Maghribi dan insya-Allah akan memberikan yang terbaik perbincangan kepada kita berkaitan dengan tajuk pengenalan ahli sunnah wal jamaah mengikut kerangka Islam yang sebenar. Tanpa memanjangkan kalam, saya dengan sehormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafaddal ma'dhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi majlis, pada segenap Dewan Pengurus daripada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, kepada AJK Majlis, dan wabil khusus kepada segenap asatizah, para alim ulama, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat bersama-sama untuk menuntut ilmu, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan adalah merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam tidak dilupakan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dengan harapan
syafaat uzma beliau lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, pertama saya minta maaf sangat-sangat. Saya keluar agak gopoh pagi tadi, jadi hanya pakai baju sarung dengan baju takwa macam ni. Tertinggal jubah. Dan yang kedua, saya ingat ni macam kuliah duha dekat bawah masjid tu. Rupanya program besar macam ni kat ruang seperti ini, maka saya ni agak nervous sikit lah. Sebab saya ingat ni majlis biasa sahaja. Tapi Alhamdulillah kita dapat adakan majlis yang grand macam ni. Jadi semoga ilmu yang kita dapatkan ni kita harapkan penuh-penuh barakah lah insyaAllah. Jadi saya diminta untuk menjelaskan ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah pada pagi hari ini. Sepatutnya judul ini datang kedua. Sebab yang pertama patut sejarah dulu. Dan yang kedua baru ciri-ciri. Tapi mungkin AJK nak suruh ciri-ciri dulu, kita tahu kita punya akidah dulu, baru kita tahu sejarah akidah ini datang dari mana, dari yang akan dibentangkan oleh Dr. Abdullah Jalil. So, slide yang saya sediakan ini sebenarnya adalah berdasarkan daripada tulisan catatan yang diberikan oleh guru kami sendiri di Maghribi, iaitu Dr. Khalid Zahri, seorang ilmuwan yang tersohor lah di Maghribi, di mana beliau telah mentahqiq dan mengumpulkan banyak manuskrip tentang akidah Asy'ariyah. Dan kami terjemahkan dan kami sesuaikan dengan judul pada hari ini dengan beberapa perubahan. Saya mulakan dengan 3 kategori yang kita akan bahas. Pertama adalah ciri-ciri mazhab Asy'ari. Jadi kita kena sebut ni mazhab. Kenapa apabila kita sebut mazhab? Kerana akidah Asy'ariyah adalah akidah yang dibawa oleh ulama-ulama yang bermazhab Asy'ari dalam akidah. So supaya apabila kita membahas adanya perkembangan, kita tak kata akidah tu boleh berkembang. Akidah satu, dari zaman dulu sampai hari ini satu. Akan tetapi madhab pembawakan itu yang berbeza-beza mengikut ciri-ciri yang tertentu. Maka dalam hal ini kita bagi kepada 3, ada ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus dan ciri-ciri separa. Okay. Lalu apakah ciri-ciri umum daripada mazhab Asy'ariyah? Adalah yang pertama, hal-hal yang membezakan mazhab Asy'ari dari mazhab-mazhab yang lain. Hal-hal yang menjadi titik persamaan ke semua mazhab Asy'ari, tidak kira di mana sahaja mereka berada dan pada bila-bila masa. Ia merangkumi ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah seperti yang dinyatakan oleh Diyauddin Abu Najib Abdul Qahir bin Abdullah Syuhrawadi Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 563 dalam karya beliau. Jadi kalau kita boleh faham konteks ini, bahawa mazhab Asy'ari ini ada benda yang mesti dibezakan dengan mazhab yang lain seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Ini ada yang berbeza. Dan di dalam mazhab Asy'ariyah itu terjadi khilaf ni perkara yang lumrah. Walau bagaimanapun ada isu-isu yang mereka sepakat, dan lebih-lebih lagi ada perkara-perkara yang diijma'kan oleh ulama-ulama mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana terkeluar daripada ijma' ini akan menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kita akan syarahkan nanti. Lalu hal-hal yang menjadi titik persamaan majoriti. Sekarang ini ciri-ciri khusus dia. Ciri-ciri khusus, ada isu-isu yang menjadi persamaan bagi majoriti Asy'ariyah. Memang ada beberapa isu yang kita panggil terpencil daripada mazhab Asy'ariyah. Contoh dia masalah qadiyat takfir. Apakah ada beberapa golongan bid'ah ini dihukumi kafir atau tidak? Mungkin ini ada terjadi khilaf. Tapi khilaf ini bukan khilaf yang sebenarnya kita anggap satu khilaf yang kecil dalam erti kita boleh tasamuh, tapi dia khilaf yang besar yang menyebabkan ulama akhirnya memberi ijma' atau ittifaq yang datang setelah itu mengatakan pendapat syadz tersebut tidak terpakai di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita iktiraf ada qaul yang kita sebut sebagai qaul yang syadz. So ini permasalahannya. Dalam bab fiqh kita terkenal dalam banyak isu Syafi'i, ini qaul syadz dalam Syafi'i, ini qaul rajih, ini qaul asah, ini qaul muqabilul asah. Itu dah jelas dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Asy'ari atau dalam ilmu akidah, kajian dalam sektor ini adalah sebenarnya sangat lemah. Ini saya bagi tahu lah. Contohnya salah seorang ilmuwan yang ada di Tunis, iaitu Syekh Nizar Hamadi, guru kami. Beliau kata tugas aku adalah ikhraj kutub-kutub Asy'ariyah yang berbentuk manuskrip ni ke dunia percetakan, sehingga kan kalian boleh kaji dan kalianlah yang bertugas untuk membentuk garis-garis merah tersebut. Yang mana qaul mu'tamad, yang mana qaul bukan mu'tamad, yang mana yang sahih, yang mana yang asah, yang mana yang dhaif, yang mana yang syadz yang tidak dipakai. Kerana apa?
kita tak boleh hanya kerana ada satu tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat, yang lain tak berpendapat seperti itu, lalu kita ambil kaul tersebut, kita menangkan kaul tersebut dan kita sesatkan atau kafirkan kaul selain daripada kaul ini. Ini yang masalah. Dan ini yang terjadi pada hari ini, terutama di dalam keluarga besar Asy'ariyah sendiri, di mana mereka hanya ambil kaul terpencil lalu mula menyesatkan seluar-luar daripada kaul tersebut. Lalu ciri-ciri yang menjadi keistimewaan Asy'ariyah di tempat atau daerah yang tertentu, contohnya mazhab Asy'ari di Maghribi mempunyai keistimewaannya yang tersendiri yang tidak terdapat di Andalus dan di timur dunia Islam. Jadi Asy'ariyah ini juga bukan khilaf dia bukan hanya terjadi kerana aliran bermazhab, tapi kerana Asy'ariyah dibentuk atas dasar an-nazar al-aqli, iaitu penalaran rasional. Kerana penalaran nasional, maka khilaf ini terbentuk juga secara geografi. Kerana geografi ini menentukan kepribadian seseorang. Di Maghribi misalnya, dia memiliki jenis akidah yang mukhtalif dalam Asy'ariyahnya dengan akidah-akidah Asy'ariyah yang ada di tempat lain seperti Andalusia yang paling dekat atau paling jauh seperti timur, iaitu di Khurasan, di Tus, di Baghdad dan lain-lain. Kerana apa? Kerana geografi tersebut. Tapi yang menariknya, kalau saya boleh bagi tahu, Asy'ariyah yang ada di Malaysia ini adalah mengikut Asy'ariyah yang ada di Maghribi. Bukan yang berada di Andalus, bukan yang berada di Masyariq. Di Masyriq tadi. Tapi malah lebih sesuai, lebih banyak yang ijtihad dia mail kepada mazhab yang ada di Maghribi. Seperti mana mazhab Asy'ari di Andalus atau di timur dunia Islam mempunyai keistimewaannya yang tersendiri yang tidak terdapat di tempat lain. Kalau yang Masyriq punya mazhab atau Andalus, mungkin di dalam mengsarkan pendapat-pendapat yang dalam Asy'ariyah atau yang kharij Asy'ariyah itu subuh. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi, dia seorang mujtahid yang hebat. Yang ini tidak terdapat ciri-ciri ini di Maghribi. Atau Al-Iji yang mengumpulkan kitab Al-Mawaqif, yang dalamnya ada banyak pendapat-pendapat sama ada dalam Asy'ariyah atau luar Asy'ariyah, terkumpul dalam kitab Mawaqif. Jangan pula kita pada hari ini konon nak menjadi pengkaji dalam Asy'ariyah, bila membaca Mawaqif, akhirnya kita kata ini terlalu filosofikal, lepas tu kita hentam Al-Iji, tak nak pakai. Ini yang terjadi pada hari ini. Sebahagian asatizah di dalam Asy'ari sendiri, dia punya rasional tak boleh sampai dengan maqam Al-Iji, Al-Kalambawi, Ad-Dawani, dia memilih untuk menyesatkan mereka. Hanya kerana dia dah biasa mengaji sifat 20 cara Melayu, okey dia ambil itu sahaja, yang lainnya dia tolak. Tak boleh. Kerana apa? Kerana ini adalah ciri-ciri yang tertentu sesuai dengan geografi. Ciri-ciri yang menjadi keistimewaan Asy'ariyah pada tempoh waktu tertentu. Jadi ada phase dia. Contoh dia mutaqaddimin mungkin agak tasyadud kerana mereka berhadapan dengan Mu'tazilah yang membuat apa kita panggil memaksa, mengopres orang untuk mengikut mazhab tersebut. Akan tapi apabila sampai di zaman Imam Ghazali, dia kena rasional. Dia kita kena beri jawapan sesuai dengan konteks, sesuai dengan hujah. Yang mana yang lebih kuat. Jadi bukan lagi isu dakwah, tapi isu ilmiah misalnya. Ini kita kena faham. Seperti ciri-ciri yang hanya terdapat pada zaman pemerintahan dinasti Muwahhidin, tetapi tidak terdapat pada zaman Marinin, Wattasiyin dan zaman-zaman lain. Misalnya di Maghribi sahaja, perbezaan tatawur mazhab Asy'ari itu terjadi kerana dinasti. Dari mula Murabitin, lepas tu ada Muwahhidin. Muwahhidin itu yang terkenal dituduh sebagai Ibn Turmat dan lain-lain, yang pada hari ini kita boleh tahu, yang dari puak sana selalu hentam lah. Nanti juga ada perbaharuan di zaman Marinin, dan akhirnya Sa'diyin dan sekarang Alawiyin. Kena-guna ni. Okey. Ciri yang separa adalah, yang dimaksudkan dengan ciri separa di sini adalah ikhtiarat al-kalamiyah atau al-ikhtiarat al-kalamiyah, iaitu pilihan-pilihan yang dipilih dalam pembahasan ilmu kalam atau ijtihad ilmu kalam yang menjadi pegangan beberapa tokoh ilmu kalam Asy'ari dan membentuk pemikiran akidah mereka, yang insya-Allah kita akan bahas dalam slide-slide ini. Lalu bahagian yang pertama, ciri-ciri umum mazhab Asy'ari. Ada fasal yang pertama adalah ciri-ciri umum yang menyentuh isi kandungan akidah. Ada yang membahas tentang tidak menyentuh isi kandungan akidah. Kita pergi kepada fasal yang pertama, iaitu yang menyentuh akidah. Kita boleh nampak iaitu membahagikan jalan pembuktian atau istidlal, kita panggil dalam bahasa Arab, kepada 4 jalan. Ini adalah ciri-ciri istimewa mazhab Asy'ari yang banyak orang terlepas pandang. Yang pertama adalah membuktikan kewujudan yang qadim, maksudnya zat Allah SWT,
dengan berdalilkan yang qadim. Jadi hujjah Allah SWT itu wujud dengan dalil Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ini. Yang kedua adalah membuktikan kewujudan yang baru, iaitu kewujudan makhluk, berdalilkan dengan kewujudan makhluk itu sendiri. Nanti kita akan syarahkanlah. Yang ketiga adalah membuktikan kewujudan yang qadim, zat Allah SWT, dengan berdalilkan kewujudan makhluk. Ini nama dia dalilul afaq. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Lalu yang keempat, membuktikan kewujudan yang baru dengan berdalilkan yang qadim. Terbalik. Ini dalil ulama sufi lah yang kita akan bahas nanti. Ini adalah mazhab Asy'ariyah. Jadi kadang-kadang kita duk belajar sifat 20, bagus. Bukan tak bagus. Untuk orang awam memang itu taraf dia. Tapi bagi ilmuwan nak memperkasakan Asy'ariyah kan sekarang, nak memperkasakan Ahli Sunnah Jemaah, kita kena tahu metodologi untuk berhujah. Kerana apa? Seorang yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, dia bukan style entah sesat. Apa dalil dia tak boleh. Sulit. Tak boleh situ. Dia kena open. Ada hiwar, apa hujah dia, kita kena sebut, dalil dia apa, sumber dia mana, otentik ke tak otentik, dan apa dia punya nazar akli dia, mantik dia. Contoh dia yang pertama adalah Allah Ta'ala membuktikan bahawa dia maha mendengar dan maha melihat dengan berdalilkan firman Allah, wa huwa sami'ul alim. Qadim ala qadim. Jadi Allah SWT menunjukkan zat dia sendiri. Berarti Al-Quran menjadi dalil untuk penentuan isu-isu akidah. Kerana Quran itu adalah kalam Allah yang mengisyarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka dalam hal ini, salahlah orang yang menganggap bahawa mazhab Asy'ari ini adalah mazhab logik, tidak ada sumber nas. Kan ada yang tuduh, inilah pakai akal sangat, tak nak pakai nas, dia kata. Siapa kata? Tak. Dalam mazhab Asy'ari kita iktibar menggunakan dalil nakli. Tapi kita juga iktibar menggunakan dalil akli. Bayangkan kalau kita nak debat dengan orang yang bukan Islam pada hari ini. Kita berbicara, kita pergi forum, Oxford Union. Kalau di UK, di Oxford University ada Oxford Union, tempat perdebatan antara atheist dengan believer, for example. Takkan kita nak berhujah dia, what is the proof, evidence, existence of God, kewujudan Tuhan. Takkan kita nak jawab, Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Dia tak percaya Quran, dia kata, ana la u'minu bi kitabika, aku tak beriman dengan kitab engkau. Oh, Rasulullah SAW telah bersabda, ana la u'minu bi nabika, aku tak beriman dengan nabimu. Apa? Qalal ulama, aku tak beriman dengan ulama kamu. Takkan selesai. So, cara dia apa? Kena guna nazar akli. Ini misalnya. Tapi apabila kita sesama Muslim, kita nak berhujah dengan orang, dengan contoh dia anak kecil. Kalau kita duk cakap tentang afaq dengan dalil-dalil bintang bumi, mungkin dia tak faham. So kita kata, nak benda ni wajib diimani. Kenapa? Allah dah berfirman. Letakkan iman kat dia terus. Kenapa kena dengar? Ini Allah ni, the one who created you. Dia terimalah. Misalnya dia waktu kecil. Makin lama iman tersebut makin kuat. Yang kedua, contoh kedua, membuktikan bahawa jauhar adalah perkara baru dengan berdalilkan arad yang bersifat baru. Jadi, kenapa kita kata kita ni makhluk adalah benda yang hadis. Hadis tu baru. Kerana apa? Benda yang baru, mulazamah benda yang baru. Kita kan mulazamatul arad. Arad tu iaitu pergerakan, duduk, diri, jalan. Ini adalah pergerakan yang baru. Dari tidak ada lalu ada. Benda yang melazimi benda yang baru adalah baru. Ini dalil bahawa segala perkara yang bersifat dengan arad iaitu sifat-sifat baru datang, sifat yang baru terjadi, yang berubah-ubah, yang tidak tetap pada satu zaman, mesti berubah, semesti ada yatajaddad, diperbarui, maka dia mesti baru. Berarti otomatik kita boleh tahu bahawa Allah SWT mestilah qadim, dia tidak baru. Kerana kalau dia baru, berarti dia makhluk. Dan mustahillah Tuhan itu makhluk. Dialah khaliq. Contoh dia. Lalu contoh ketiga, membuktikan kewujudan Allah Ta'ala yang qadim dengan berdalilkan jauhar dan arad yang mana kedua-duanya adalah baru. Kita buktikan bahawa Allah SWT ni qadim. Kerana apa? Macam saya sebut tadi. Kalau Allah ini berubah, boleh naik, turun dan berlain-lain, maka dia itu adalah baru. Kalau dia baru, dia bukan khaliq lah. Kerana Tuhan mesti qadim. Qadim tidak boleh arad, tidak boleh sifat yang baru datang. Dia adalah mesti qadim. Qadim itu sedia ada. Tidak dicipta. Wujudnya tanpa ada permulaan dan tidak ada pengakhiran di dalam kewujudannya. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ni dari tidak ada lalu ada. Dan bila dah ada boleh jadi tidak ada. Yang contoh keempat adalah ini adalah jalan para sufi. Seperti yang didapati pada kata-kata Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam bahagian munajat dari kitab Ihkam yang kita akan tengok nanti. Berarti Asy'ariyah tidak pernah bergaduh dengan sufi.
Asy'ariyah sebenar. Jadi salah kalau yang kata, oh Asy'ariyah ni mengkafirkan ulama sufi, terutamanya mengkafirkan Ibnu Arabi dan lain-lain. Kita kena faham, Asy'ariyah ni ada mazhab. Yang saya sebut mazhab. So, buktinya ahlut tahqiq di dalam Asy'ariyah tidak ada masalah dengan sufi. Saya bagi contoh adalah Al-Baqi Al-Qumi. Syekh Al-Baqi Al-Qumi di dalam kitab Tahrirul Matalib Syarah Ibn Hajib, dia katakan bahawa ahli sunnah wal jamaah terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan mutakalimin, yang kedua adalah ahlul hadis, yang ketiga adalah dipanggil dengan ahlus sufi, atau dia panggil dengan indal mutasawwifin. Iaitu mereka ni apa? Yang mabadik di awal dia adalah Al-Quran dan Sunnah dan juga nazar aqliyah, an-nazar al-aqli, tapi fi awakhiri atau fi akhiri mahattah, di akhirnya mereka kembali kepada wijdan. Jadi kita ingat hadis, bukan hadis, athar, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Okey, lalu of course, oh inilah, ni orang sufi pakai hadis maudhu', tu bukan hadis. Okey, kalaupun tu hadis maudhu', makna dia betul ke tak betul? Ini kita kata, Imam Ghazali guna ni. Ternyata athar tersebut betul datang daripada Allah SWT dari segi makna dia. Kerana dalam Al-Quran kata apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi dari afaq dan anfusihim kita boleh menemukan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu arafa rabbah. So betul lah makna. Sahihul makna tapi tidak sahih dari segi sanad. Okey, kita anggaplah ini bukan hadis. Betul tak? Betul. Itu Quran. Itu maksudnya. Dan ini adalah dalil golongan para sufi. Contoh dia kita bagi contoh, boleh tengok dekat dalam slide ini, adalah diambil dari kitab Al-Hikam yang dinukil daripada Syarah Al-Qas lah, daripada Ibn Ajibah. Ini adalah kalam, siapa? Kalam kepada Imam Ibn Athaillah Sakandari. Tuhanku, bagaimanakah kewujudanmu dibuktikan dengan sesuatu yang memerlukanmu untuk wujud? Jadi bukan dia nak kata salah mutakalimin bila berhujah dengan alam ini dalil kewujudan Allah, bukan. Tapi dia nak bagi ungkapan supaya murid-murid dengar di mana Allah SWT ni qadim. Takkan kita nak gunakan dalil dalil athar kepada mu'athir. Lebih kurang macam tu. Adakah yang selainmu itu mempunyai kezahiran yang tidak ada padamu sehingga dia menjadi penzahir dirimu? Takkanlah kita nak kata Allah SWT ni wujud kewujudannya kerana wujudnya alam. Berarti nanti boleh betul lah orang kata, oh inilah Asy'ariyah kata dalil wujudnya apa? Wujudnya alam. Kalau lah alam ni tak wujud, Allah wujud tak? Lepas tu ni Asy'ariyah tak dapat jawab. Padahal orang yang tak belajar istidlal ni dia akan terpailit, dia akan jatuh tergelincir di situ. Dalam konsep Asy'ariyah dia ada panggil kaedah Allahumma salli alaihi ad-dalil la yu'dhinu butlanud dalil la yu'dhinu butlana madlul. Intifa'ud dalil la yu'dhinu intifa'ul madlul. Tidak adanya dalil bukan dalil untuk membatalkan dalil tersebut. Memang betul Allah SWT dalil kewujudannya adalah dengan wujudnya alam. Kalau wujudnya alam ni berarti adalah yang mencipta. Tapi kita tak boleh kata kalaulah alam ni tak ada berarti Allah tak ada. Tak boleh. Dia tak boleh terbalikkan. Kerana apa? Kerana logik seperti itu batil. Salah. Dan kewujudan Allah tak perlu kepada alam pun. Ini dia nak kata. Okay. Lalu dia kata, bilakah engkau menghilang sampaikan engkau memerlukan petunjuk yang menunjukkan kepada kewujudanmu? Bilakah engkau menjauh sehingga makhluk-makhluk yang merupakan tanda kekuasaanmu menjadi penyampai kepadamu? Ini dia nak bagi contoh dalil sahaja untuk mencapai kepada kewujudan Allah SWT. Lalu 4 jalan pembuktian ini banyak diguna pakai dalam pembahasan-perbahasan akidah seperti perbahasan pujian Ath-Thana, iaitu pujian dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Abdul Rahman Al-Wajhani atau dalam Syarah Zatil Barahin. Beliau berkata, qauluhu huwa ath-thana'u jinsun fil hamdi. Ini salah tak. Ath-thana'u jinsun fil hamdi, iaitu sejenis bahagian daripada pujian. Yashmalu thamaniyata afradin. Dia mengandung 4 perkara atau 4 unsur. Arba'atun minal mahamid. Ada 4 daripada mahamid. Wahya kismani qadimani. Yang duanya adalah qadim keduanya. Dan keduanya lagi hadithani. Fal kismani al-qadimani. 2 bahagian yang dua-dua qadim adalah min qadim ila qadim. Seperti firman Allah Ta'ala. Ni'ma maula wa ni'man nasir. Wa kismusani min qadim ila hadis. Dari qadim menunjukkan kepada yang hadis. Qauli Ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Lalu wal kismani hadisani. Iaitu min hadisin ila hadis, dari hadis kepada yang hadis. Kaqaulina li ba'dina
Jadi apa nikman fulan alim dan na'am fulan ni bukan nikman ni na'am. Na'am nikma fulanun alim. Na'am fulanun alim. Wa na'am fulanun karim. Ila ghairi dzalika. Wal qismur rabi' min hadisin ila qadim, iaitu dari hadis kepada yang qadim seperti alhamdulillah. Lalu iman, makrifah dan nazar. Jadi sekarang iman, makrifah dan nazar. Pertama qasad, iaitu persyaratan qasad ini adalah berdasarkan pendapat Imam Juwaini. Jadi iman kita kena start dari kiri dulu. Syarat iman ini adalah penentu kepada dukhulul jannah. Syarat sah dia adalah makrifat. Iman tidak mungkin ada melainkan dengan ada makrifat. Syarat makrifat tadi adalah kena ada nazar. Dan dari syaratnya nazar ini kena ada qasad, qasdun. Qasdun ini yang membawa kepada syaratnya akhirnya kepada iman. Ini adalah konsep dalam iman dalam mazhab Asy'ari. Lalu iman kita tengok ciri-ciri yang menyentuh isu akidah di sini. Pertama, makna iman di sisi Asy'ariyah adalah membenarkan dengan hati semata-mata. Jadi kalau kita belajar dalam kitab-kitab Asy'ari, kita akan tahu bahawa apakah itu iman? Al-imanu at-tasdiq bil qalbi. Titik. Ini yang sebenarnya. Lalu menggunakan kalimah syahadah adalah syartun untuk membolehkan hukum hakam syariat dilaksanakan ke atas orang tersebut. Ia bukan syarat sah iman. Maksudnya kalau ada orang yang dalam hati dia dah ada iman, kita tak tahu, kita akan hukum dia bukan Islam. Of course kita akan hukum dia bukan Islam. Tapi mungkin di sisi Allah, wallahu alam, itu hak Allah, kita tak tahu. So kita tak boleh yang kita hidup ni kita kata dia itu mukmin, sebab kita tak tahu. Tapi kalau di sisi Allah dia itu mukmin, nescaya apa yang terjadi? Ketika dia meninggal dunia nanti, mungkin Allah akan azabkan dia di api neraka dalam waktu seketika, lalu nanti dia akan keluar dan masuk ke dalam syurga. Ini contoh dia. Tapi hukum hakam di dunia, apakah dikubur dengan cara Islam, apakah dimandikan, tidak bolehlah sebab zahirnya dia bukan Islam. Tapi kalau dia dah ucapkan kalimah syahadah, berarti dia Islam. Lalu bagaimanakah dia punya masirah? Kita kena mandikan dia, kita kena kuburkan dia Islam dan lain-lain. Hanya sahaja, kalau dia munafik, kita tak tahu. Hanya Allah SWT yang tahu dia munafik. Yang mana dia akhirat kelak, dia akan berada di ad-darku al-asfal. Ini misalnya, iaitu neraka yang paling bawah. Kerana munafik, tempat dia adalah darkul al-asfal. Tapi boleh tak hari ini kita kata dia munafik? Dengan itu kita tak boleh bagi dia, tak boleh mandikan dia, tak boleh apa? Tak boleh. Ini masalah dia apabila seseorang pada hari ini mudah memunafikkan sesama Muslim. Yang lebih tepat pada hari lebih bahaya, mudah mengkafirkan sesama Muslim. Ini yang bahaya. Sebab kita tak tahu, urusan iman ni urusan hati. Mana kita kan ada hadis jelas. Takkan nak bedah dada dia untuk tengok iman dia apa? Nak bedah dada dulu nak tengok iman ke? Dia kata macam tu. Sampai macam tu. Okay. Lalu, dengan erti orang yang telah membenarkan dengan hatinya bahawa Allah adalah Tuhan dan Sayyidina Muhammad adalah Rasul, tetapi dia tidak mengucapkan kalimah syahadah secara kebetulan, bukan kerana enggan apabila disuruh, maka dia adalah seorang mukmin yang selamat di akhirat. Iaitu apa? Manakala di dunia, dia tidak dikebumikan di perkuburan Islam dan tidak dilaksanakan apa-apa hukum hakam syariat ke atasnya. Lalu iman boleh juga disebut dengan pengucapan kalimah syahadah dan amal perbuatan tubuh badan atas dasar pertama. Menamakan perkara yang disyarati, iaitu masyrut dengan nama syarat. Menamakan dalil dengan nama madlul, iaitu menamakan akibat musabbab atau dengan nama sebab. Itu biasalah. Dan nanti, icik je ni atas. Okay. Lalu makrifah. Tadi dia dah bahas tentang iman, sekarang bahas tentang apa itu makrifah. Makrifah merupakan syarat sah iman. Kerana yang dituntut dalam iman adalah keyakinan al-jazmu. Jazmu yang bertetapan dengan apa? Waqi'. Yang didapati melalui dalil. Yang dalam Asy'ariyah jelas. Dia ada dalil, dalil itu sesuai dengan waqi', baru boleh datang keyakinan. Jadi dalam Asy'ariyah menuntut kita untuk menganalisa. Untuk menjadi sober, sedar dan memberi analisa. Analisa tadi akan menentukan keimanan kita. Al-jazmu, yang itu keyakinan terhadap apa yang kita imani. Terkeluar dari kategori yakin, al-jazmu, perkara yang berikut. Pertama, zon. Andaian kuat. Zon ni kalau contoh, awan gelap. So kita kata, dia akan hujan. Belum tentu hujan.
Iman tak boleh macam tu. Makrifah tak boleh macam tu. Iman datang dari makrifah. Makrifah dia kena al-jazmu. Dia kena betul-betul kita ikatlah dalam hati kita. Maka iman ni tak boleh masih ragu. Betul ke Allah ni ada? Betul ke agama aku ni Islam? Tak. Dia jazmu. Dia dah kena yakin. Dia akan keluarkan syak. Iaitu 50%, 50%. Awan tak adalah gelap. Tapi tak adalah terang sangat. Nak kata tak hujan, tak juga. Nak kata hujan, tak juga. Misalnya. Atau waham iaitu adanya yang marjuh. Iaitu 25%. Terang, terbit, terang, tak ada hujan pun. Tak nampak hujan pun. Tapi kita kata akan hujan. Kerana apa? Lah, biasa je kalau kadang-kadang terang pun boleh hujan. Betul. Memang boleh. Tapi 25% lah kemungkinan tersebut. Ini waham. Gandang ketiga-tiga ini bukan termasuk jazmu. Kerana yakin dia kena 100%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita cuba analisa iman kita. Yakin, jazmu, atau masih ragu-ragu. Ketiga-tiga kategori ini tidak terpakai dalam akidah berdasarkan ijma' Asy'ariyah. Jadi dia kena ya ala sabilil yakin. Lalu nazar. Iman, makrifah ada nazar. Dia kena diawali lagi dengan nazar. Nazar merupakan syarat sah makrifat. Nak makrifat kena ada nazar. Nazar ni kita analisa lah. Kita berfikir. Angan-angan. Kalau bahasa kitab lama tu kadang kita ditilik olehmu. Tilik pun guna istilah nazar. Iaitu apa? Sah makrifat kerana dengan seseorang dapat keluar dari daerah taklid yang terjadi perbezaan ulama berkenaan kesahihan iman orang yang bertaklid. Nak keluar dari taklid dia kena ada nazar. Maksudnya apa? Taklid ni apa? Taklid misalnya ada seorang, kenapa engkau Muslim? Mak saya Muslim. Oh, kalau mak ayah entah salah, takkan nak ikut kot. Pada hari ini, kalau budak-budak ditanya seperti itu, dia tak boleh nak jawab. Susah, banyak yang tak boleh nak jawab. Kerana saya dah memang lahir Muslim, mak bapak saya Muslim, so saya Muslim lah. Itu adalah imanul muqallid. Iman orang yang bertaklid. Bayangkan kalau pelajar-pelajar macam ni, dah habis SPM dapat 10A, pergi ke England, pergi ke USA, belajar di Harvard, belajar di Oxford, belajar di Cambridge. Dia duduk bersama orang-orang etis yang tak percaya Tuhan. Dan dia seorang yang belajar ilmu sains atau saintis. So datang kawan-kawan dia kata bawa teori-teori yang sains ini. Dan akhirnya, no, God says like this, for example. And then dia kata, dia tak, how can you believe? What is your proof? God doesn't exist, contoh dia. So apa budak tu nak jawab? Oh, it's faith. Faith means you don't disturb me, it's faith. Okay, dia boleh hidup lah, boleh selamat lah. Tak ada masalah. Tapi bayangkan kalau dia dah achieve at that level. Masuk a higher level. Dia dah membahas yang lebih tinggi. Dia tak cukup jawab macam tu. Dia kena bawa fizik-fizik ataupun dalil-dalil yang kuat untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia tidak memiliki akidah yang kuat, antara dia boleh jadi, dia akan jatuh ke dalam lembah kekufuran. Atau bahkan dia boleh jadi etis. Dan ini yang terjadi banyak orang-orang kita yang balik daripada negara-negara tersebut yang menjadi etis. Dan bukan hanya itu. Golongan pelajar agama sendiri, ada yang balik daripada Amerika dan England, berubah daripada seorang pelajar sekolah atau ma'had yang soleh, balik berubah menjadi apa? Liberal, pluralis. Dan ini terjadi di Indonesia. Kita kenal tokoh-tokoh yang besar yang balik daripada dunia barat yang membawa idea-idea yang tidak atau yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Ketika mereka di Malaysia tidak diisikan dengan hujah-hujah akidah yang kuat. Hujah-hujah akidah yang solid. Sehingga kan biar dia tidak berubah dia punya iman. Ini imanul muqallid. Tapi iman muqallid dalam mazhab Asy'ariyah masih pendapat yang dipilih adalah mukmin, najin, yang selamat. Kalau dia ada mampu untuk nazar, mampu untuk berfikir, maka dia mukmin yang asi. Asi itu maksud dia yang buat maksiat lah. Al-asi ni yang berbuat maksiat yang nanti akan diazab oleh Allah SWT kalau Allah kehendaki lalu dimasuki syurga. Kalau dia ada nazar akli. Lalu dia kata apa? Dengan nazar seorang dapat mencapai makrifah yang telah disepakati kesahihan iman orang yang beriman atas jalan makrifah. Kalau orang itu beriman atas jalan makrifah, maka dia jelas mukmin yang tidak asi. Ini kita kena tahu. Dan ini muttafaq alaih. So, buat apa nak berada dalam lembah yang mukhtalafun fih kalau bisa boleh masuk dalam perkara yang makrifah, yang tidak ada khilaf.
Nazar yang dimaksudkan di sini bukanlah nazar tafsili seperti yang dilakukan oleh para mutakallim. Bukan nazar tafsili seperti ahli-ahli metafizik, ahli-ahli ilmu kalam yang tinggi-tinggi berhujah dengan berbagai falsafah dan mantiknya. Bukan. Nazar akli yang kita maksud ini yang basic dia ada sebut sini. Al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir. Terkenal ni. Dari itu Arabi dia kata apa? Kotoran unta. Unta, ba'rah. Unta. Ba'ir tu unta. Kotoran unta adalah tadulu 'alal ba'ir. Menunjukkan tadi ada unta lalu. Atharul akdam tadulu 'ala masir. Jadi ada bekas orang jalan, ini tandanya adalah orang jalan tadi. Fas-sama'u dzatu abraj, langit ni ada bintang. Wa artu dzatu fijaj, bumi ni ada gunung ganang. Wa buhurun dzatu amwaj, dan lautan ni ada ombak. Ala tadulu ala latifil khabir. Ini bukankah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha agung, yang maha mengetahui dan waspada. Itu pun dah cukup. Jadi kalau tuan-tuan beriman kerana apa? Mestilah Allah tu wujud. Kenapa? Kalau tak, siapa yang mencipta alam ni, langit, bumi dan lain-lain? Itu dah tunjukkan beriman. Lalu sifat-sifat ilahiyah. Kita tengok. Dalam Asy'ariyah, ciri-ciri dia adalah pembahagian sifat ilahiyah di sisi Asy'ariyah ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Kita dah tahu pembahagian ini yang tak perlu saya syarahkan. InsyaAllah semua dah belajar. Lalu ciri yang menentukan Syiah akidah lagi iaitu secara zahir didapati. Terdapat khilaf antara mazhab Asy'ari dalam. Jadi dalam Asy'ariyah itu sendiri jadi khilaf. Menetapkan sifat maknawiyah. Namun hakikatnya mereka semua bersetuju tentang sifat tersebut. Jadi pembahasan sifat maknawiyah. Kerana apa? Sifat maknawiyah iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ini adalah terjadi khilaf. Dan khilaf ini sebenarnya walaupun khilaf dalam mensabitkan ia sebagai sifat atau tidak, tapi sepakat bahawa ya Allah SWT berada dalam keadaan tersebut. Yang kita panggil Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat maknawiyah berpendapat sebab apa? Dia mengikut manhaj ahwal. Maksud dia menerima konsep ada keadaan antara wujud dan tidak wujud. Nak kata dia tak wujud, tak, dia wujud. Nak kata dia wujud hakiki, tak juga. So dia adalah bain-bain. Di antara dua marhalah. Maka dia panggil dengan ahwal. Maka apabila dia kata macam ni, maka dia pun kena sabitkan Allah SWT kaunuhu ta'ala muridan. Kaunuhu ta'ala qadiran. Basically kalau nak terangkan secara mudah, kalau benda yang hadis ni, yang baru makhluk ni, dia ni boleh dengar. Tapi dia tak dengar sekarang sebab dia tengah tidur. Allah SWT tak tidur, tak apa. Dia maha mendengar. Dia ada sifat sama. Dan dia dalam keadaan maha mendengar selama-lamanya. Abadan sarmada. Dari dahulu qadiman dan abadan sarmada. Itu misalan dia. Kita nak bagi tausaurkan. Menurut mazhab ini. Kalau mazhab yang kedua, Asy'ariyah yang tidak menetapkan 7 sifat maknawiyah pula berpendapat bahawa ahwal adalah umur itibariyah. Amrun itibari. Amrun itibari ni apa? Iaitu wujud dalam zihni sahaja tapi tidak wujud fil kharij. Contoh dia apa? Bapa dan anak. Bapa dan anak ni ada hubungan. Hubungan bapa dengan anak. Alaqah gitu kan. Sekarang saya nak tanya, kalau bapa dengan anak dua orang, kita nampak tak talian perhubungan tersebut antara bapa dengan anak? Kita tak nampak. Kerana dia ada dalam zihni kita, ada dalam akal fikiran kita, tapi tidak ada fil kharij. Basically kita katalah, kalau Allah ini maha mendengar ada sifat sama, berarti Allah ini dalam keadaan sami'an otomatik, tanpa perlu kata dia adalah sifat sama'. Mestilah kalau dia sama, dia adalah sami'un. Lalu yang jatuh kufur siapa? Orang yang kata Allah ini tidak mendengar sekarang. Kita tengah buat ni Allah tak nampak, tak apa. Ini jatuh kufur lah. Maksud dalam erti bukan dia ni, dia memang anggap Allah tak nampak dia buat. Dia menafikan ni taktil, dah menafikan sifat Allah yang sabit secara mujma'alah dan pasti. Mahuwa maklum min adin bidarullah. Kesimpulannya ulama yang menetapkan ahwal mengatakan bahawa sifat maknawiyah adalah sifat seperti mana sifat maknawiyah ni yang saya syarahkan tadi, tak perlu panjang. Lalu kita bahas tentang sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Jadi ada pergaduhan di Malaysia terutamanya. Asy'ariyah ni lah takkan nak kena hafal sifat 20. Susah lah Ustaz, 20 sifat nak hafal pun susah. Kenapa tak belajar akidah yang basic-basic? Datang pula yang golongan-golongan belah sana, dia kata, apa ni belajar ini ilmu falsafah, ini ilmu Greek. Sifat 20 ni ilmu Greek dia. Ini tuduhan yang besar.
Siapa kata Greek tak katalah sifat 20 tu. Tak wujud dalam akidah Greek sifat 20 tak wujud. Kena tahu bahawa apapun itu Asy'ariyah berpendapat. Memang menghafal atau beriman dengan sifat 20 itu wajib. Akan tapi kalaulah orang tu tak hafal Allah wujud qidam baqa, dia tak hafal. Tapi ditanya, Allah ni wujud tak wujud? Dia tanya lagi, Allah ni maha mendengar tak? Maha mendengar. Dia tak nafikan benda tu. Dia tak hafal tapi dia bila ditanya dia boleh jawab. Dia tahu benda tu secara umum. Dan ini kita panggil dengan sifat kamal Allah SWT. Dah cukup, iman dia lulus. Inti dia, selain daripada 20 sifat tadi, kita juga beriman Allah SWT tidak dibatasi hanya dengan 20 sifat. Dia juga dengan bersifat dengan segala sifat kamalat. Cuma kita tak tahu secara tafsir. Ini yang dimaksud dalam pembahasan slide ini. Allah Ta'ala menjadikan semua perkara dengan kehendak dan ketentuan dia. Sekarang dah masuk tentang tafsir penjelasan sifat ilmu, iradah, qudrah. Okay. Ilmu, iradah, qudrah yang berkaitan dengan khalqu af'alil ibad. Ini permasalahan yang pada hari ini banyak yang masih tidak tahu. Semua perkara yang wujud selain Allah pada asalnya boleh jadi wujud dan boleh tidak. Okay. Boleh jadi ia wujud dengan saiz dan ukuran kadar yang berbeza-beza sifatnya ketika ini dan boleh ia juga berubah dan lain-lain. Oleh itu yang menentukan kewujudan atau ketidakwujudan segala sesuatu itu menentukan kadar dia, ukuran dan sifatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Berdasarkan iradah dia, kehendaknya, didasari oleh ilmunya yang azali. Berarti apa? Allah ni maha mengetahui secara azali apa yang akan terjadi pada hari ini, waktu ini, macam mana keadaan dia. Allah dah tahu. Dan menjadi iradah Allah menentukan bahawa tuan-tuan semua akan hadir dalam majlis hari ini pada waktu ini dalam keadaan yang ada sekarang. Ini iradah Allah. Walaupun mungkin sahaja harus bagi tuan-tuan secara hukum akal untuk tidak berada di sini. Berada di luar. Harus bagi tuan-tuan, maksud harus tu bukan boleh tuan-tuan keluar sekarang. Tak, maksud dia harus ni mungkin terjadi secara akal yang tuan-tuan tidak berada di sini sekarang. Tapi Allah SWT telah taksiskan, menentukan tuan-tuan akan ada di sini. Dengan kadar yang macam. Maka kalau kita ada iman perkara ini, kita akan tahu COVID yang berlanda di negara kita tidak lain tidak bukan adalah kehendak Allah SWT. Dan kenapa Ustaz Allah turunkan COVID? Itu hak dia, kita tak tahu. Ini la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. La yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak ditanya apa yang dia perbuat. Tapi hum yus'alun, yang ditanya tu apa? Kita ni yang ditanya. Ini. Dan dengan sifat kudrah Allah, maka dia mewujudkan ijadu kulli syai'in mumkinin wa idamu. Mewujudkan segala perkara yang mungkin atau meniadakan dia. Sesuai dengan iradah dan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Pengingkaran terhadap hakikat ini akan membawa kepada penolakan sifat kudrah dan iradah yang azali. Kalau kita tolak ni hakikat ini, kita akan menolak sifat kudrah dan iradah yang azali. Dan membawa kepada kepercayaan bahawa alam ini qadim. Akhirnya dia akan katalah alam ini qadim. Kepercayaan ini akan menyebabkan salah satu dari 3 hal yang terlarang. So, ini adalah 3 kepercayaan alam qadim yang membawa kepada satu. Ini benda yang ilat dia lah. Penciptaan berdasarkan ilat atau illah. Jadi kewujudan kerana adanya illah. Illah menurut falsafah. Dengan erti sesuatu perkara wujud kerana ada perkara lain tanpa perlu bergantung kepada kehendak perkara lain itu, seperti tanpa perlu bergantung kepada syarat dan mawani'. Maksud dia apa? Contoh dia, golongan falsafah kata terjadinya sesuatu adalah kerana satu pergerakan menyebabkan hasilnya pergerakan tersebut. Tanpa perlu menunggu syarat dan mani'. Misalan dia apa? Kerana pintu terbuka, kerana kunci masuk dan tangan berputar, maka kunci pun terbuka, pintu pun terbuka. Ini daripada taklil atau illah. Ini golongan falsafah yang ditolak. Okay. Lalu penciptaan secara tabi'i. Tabi'i ini adalah bitabai kalau bahasa Arab dia, bitabai. Dengan erti suatu perkara wujud kerana ada perkara lain tanpa perlu bergantung kepada kehendak perkara lain. Nama kewujudannya bergantung kepada syarat dan mawani'. Contoh dia api. Kenapa api ni membakar? Kerana pertama wujudnya mumasah, iaitu persentuhan antara api dengan kayu. Lalu apa? Dan syarat dia tidak ada mawani'. Mawani' kayu tadi tidaklah
basah. Kalau dia basah, maka walaupun persentuhan menyebabkan dia tak boleh terbakar. Orang yang beriman seperti ini, maka dia digolongkan sebagai tabi'iyun dan bukan termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah wal jamaah percaya, beriman, baka dan tidak bakanya sesuatu adalah Allah SWT yang menentukan. Bukanya tidak buka suatu pintu adalah Allah SWT menentukan. Terpotongnya segala sesuatu kerana Allah SWT yang memotongkan, bukan pisau. Walaupun adanya perkara tersebut itu hanya takror atau dipanggil dengan hukum adat, perkara tersebut menyebabkan benda itu boleh terjadi. Boleh tak terjadi? Boleh kalau Allah nak buat tak terjadi. Buktinya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tak terbakar. Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab tak perlu kepada Skype, dah boleh panggil Sariyah Al-Jabal Sariyah. Ini contoh dia. Tak payah jauh-jauh. Buktinya karamat-karamat para wali yang tersebut banyak dalam kitab-kitab Tabaqat Manaqib. Jadi ada orang hari ini kata, oh ini janganlah cerita karamat-karamat wali ni, khurafat dan lain-lain. Tuan-tuan saya nak bagi tahu, kitab-kitab manaqib ulama ahli sunnah wal jamaah penuh menceritakan. Bukan nak ajak orang pergi belajar, nak pergi terbang tanpa naik kapal terbang. Tapi nak bagi tahu inilah orang yang soleh. Orang yang soleh ni, nak bagi tahu, solat 5 waktu, bukan hanya solat 5 waktu. Tahajud ni 100 rakaat setiap malam. Kita cuba tanya diri kita, solat kita berapa banyak? Ibadah kita berapa banyak? Ulama dulu, soleh-soleh yang hebat-hebat yang disebut dalam manaqib ni, sehari khatam Quran sekali, atau setengah Quran sehari. Tidak ada waktunya terkosong melainkan berzikir, mengajar dan mengarang kitab. Pada hari ini kita nak ceritakan baca kitab manaqib dah tak boleh dah, khurafat. Tak betul. Kita kena betulkan perspektif. Perspektif yang betul lah maksudnya. Tapi jangan pula, oh kita nak cari karamat ni Ustaz. Itu tak betul lah. Sebab itu ulama kata in thabata linnasil istiqamah facil kalil abdi hiyal karamah. Jadi kalau sabit dalam jiwa seseorang itu istiqamah, inilah karamah yang sebenar. Ini yang kita kena ajar umat kita. Bukan kita melarang orang untuk baca kitab manaqib. Manaqib ni kitab-kitab sejarah ulama seperti Hilyatul Auliya, Tabaqat As-Sufiyah. Ini semua ulama ahli sunnah yang karang. Imam Sakhawi ada kitab nama dia Tabaqat As-Sufiyah. 2 jilid baru dicetak. Dia sebut cerita. Tak ada masalah. Tapi itu hanya ziyadah, bukan penentu Islam dan tidak. Bukan penentu hak dan tidak. Orang yang ada karamat bukan menentukan ini betul ke salah. Kerana kalau dia bukan abdun yang soleh, berarti apa? Dia bukan lagi karamat, dia menjadi istidraj. Itu je, simple. Tengok dia ni alim ke tak? Kalau tak alim, tak soleh, berarti ni istidraj. Jauh lari-lari. So jangan terkejutlah kalau ada orang yang rambut panjang ke, tak pernah mandi ke, tiba-tiba cakap benda pelik-pelik. Jangan cakap, oh ni hebat ni, ahli falsafah. Tak, lari. Bukan sebab rambut dia, bukan sebab apa. Kalau dia tidak berdasarkan pada ilmu yang zahir, yang sahih. Dia kena cukup ilmu zahir dia. Boleh baca kitab, alim, dia boleh diterima. Kalau tak boleh lah. Lalu penciptaan melalui kuwah muda'ah, iaitu kekuatan yang dijadikan oleh makhluk, oleh Allah dalam diri makhluk. Dengannya makhluk dapat mewujudkan hal lain dan memberi kesan kepada perkara lain. Jika ia dicabut, makhluk maka dia tak dapat wujudkan apa-apa. Ini dipanggil iaitu kuwah muda'ah yang dipercayai atau diimani oleh golongan Mu'tazilah. Pertama yang paling kiri itu dipanggil dengan falasifah, yang tengah itu tabi'iyun atau dipanggil ahli fizik lamalah, Thales dan lain-lain. Yang paling kanan itu adalah golongan Mu'tazilah. Okey. Perbezaan ilah dan tabiat adalah pada keperluan kepada syarat dan mawani'. Ilah tidak bergantung kepada kedua-duanya. Hal ini manakala tabi'ah bergantung kepada kedua-duanya. Ilah yang disebut oleh ahli sunnah jemaah dalam penulisan mereka bukanlah dengan erti yang dikatakan oleh ahli falsafah ini. Sebaliknya ia bererti talazum antara kedua perkara, sama ada luzum tersebut dari segi akal, syarak atau adat. Ini kena bezakan. Bila sebut ilat, kan, disebut oleh ahli sunnah, bila disebut ilat, dia tidak bermaksud ilat yang dihentam tadi. Jadi ini yang perbahasan yang paling kritikal pada hari ini. Apabila ada orang membaca ibarat ulama lalu menghukum hanya kerana salah istilah. Contoh dia, ada orang menyesatkan atau mengkafirkan Syekh Ramadan Al-Buti. Kononnya Syekh Ramadan Al-Buti ini percaya kepada ilat yang dimasukkan oleh falasifah yang saya terangkan tadi. Padahal Syekh Ramadan Al-Buti tak masukkan ilat tu. Dia tengah cakap ilat yang lain. Apabila dia nisbahkan ilat kepada Allah, bukan ilat yang perbuatan yang tadi.
Lalu apakah boleh dia dikafirkan? Tak boleh. Tapi kerana tak faham bahasa, kita panggil lost in translation. Lost in translation, habislah. Sebab itu sama terjadi di kalangan golongan sufi. Golongan sufi bila dia guna sesuatu istilah, kita kena faham dengan istilah sufi. Jangan kita faham dengan istilah yang lain. Contoh dia apa? Ada perlantikan khalifah. Oh, ini nak buat khalifah kerajaan baru. Tak, sufi kata khalifah tu khalifah tarekoh. Tiba-tiba dia salah faham, dia pergi hukum yang lain. Ini tak boleh. Sebab apa? Dua istilah yang beza. Ulama ilmu kalam kata wajib bagi Allah 20 sifat. Ulama syariat kata, entah mewajibkan Allah, mana boleh. Ini wajib aklan, bukan wajib syar'an. Nampak tu? Kerana perbezaan istilah menyebabkan seorang terjerumus, tenggelam atau tersesat di dalam melakukan sesuatu. Ini kena jaga-jaga. Walaupun orang yang berpegang dengan pendapat ketiga mengatakan kuah muda'ah dijadikan oleh Allah, tapi alasannya ini tidak dapat mengeluarkannya dari kebatilan. Kerana jika ada sebahagian perkara yang hanya dapat terjadi dengan perantaraan kuah muda'ah, maka ini berarti Allah perlu kepada perantaraan kuah tersebut untuk menjadikan perkara ini, dan ini menunjukkan lemah kepada Allah SWT. Jadi tak boleh. Apa dalil golongan Mu'tazilah salah? Takkanlah Allah nak menentukan takdir sesuatu berhajat kepada kuah muda'ah tadi. Kuah yang diletakkan pada perkara tersebut. Api membakar kerana Allah meletakkan api kekuatan untuk membakar. Itu akidah yang batil. Seolah-olah apa? Api tidak akan, kayu tersebut tidak akan terbakar melainkan ada kekuatan yang Allah letak pada api tersebut. Itu tak boleh. Kita beriman baik dan buruk, segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bahagian daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi 10 minit, slide saya lagi 30-40 slide. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam slide. Ada kan slide tu kan? Handouts tu boleh rujuk dekat situ. Jadi akhirnya perbuatan hamba dibahagi kepada 3, ada Jabariyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Boleh baca detail. Teori kasab nanti diterangkan tentang teori kasab, boleh lihat kat situ. Ini masih masalah kasab, saya lompat sikit, tak perlu yang kasab. Okey, termasuk bahagian daripada iradah Allah SWT, maka kita kata segala sesuatu yang terjadi dari perkara yang mungkin ini tidak ada satu pun yang wajib di sisi Allah SWT. Seperti apa? Kita beribadah, kita masuk syurga bukan kerana ibadah kita. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah SWT. Kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik, adalah kerana keadilan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh kata kerana aku dah jadi abdun soleh, wajib bagi Allah masukkan aku dalam syurga. Ini golongan Mu'tazilah. Tak, sebab Allah tak wajib. Kita ni siapa? Kita makhluk Allah. Ni hak siapa? Hak Allah. Ibarat orang ada hari ini, dia simple, dia bagi contoh. Ni dalam kitab Imam Bajuri, dia bagi contoh ahli pelukis. Kalau dia melukis suatu gambar, lalu dia merasa gambar tu buruk, dia keronyok-keronyok buang kat dalam tong sampah, adil ke tak adil? Adil. Kenapa adil? Kerana itu lukisan Allah, itu kertas Allah. Itu kertas pelukis tersebut, itu lukisan pelukis tersebut, adillah untuk dia buang. Kita ni siapa? Kita ini adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Allah ada hak untuk buang kita dalam api neraka. Adil bagi Allah. Tapi kita berharap jangan Allah SWT takdirkan kita berada di dalam api neraka. Kita berharap takdir kita berada di syurga. Kita tak tahu masirah kita, maka kita berdoa dan berwirid menjadi abdun soleh agar supaya masirah kita di akhirat kelak itu berada di dalam syurga. Ini. Okey. Lalu ini jaizat termasuk lagi. Amalan hamba bukanlah ilah yang mewajibkan dosa dan pahala ke atasnya. Ini juga kita nak bagi tahu. Kita buat ibadah, wajib ke bagi Allah untuk beri pahala dan dosa? Tidak wajib. Ini boleh baca sendiri. Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu kerana tujuan. Jadi itu apa? Allah tidak berhajat lah. Tidak ada gharat kita panggil. Okay? Lalu kesimpulan, 66 kesimpulan iman. Ini yang penting. Ini yang saya nak straightkan pada hari ini. Sifat-sifat Allah di sisi Asy'ariyah dapat dibahagikan kepada 2. Kalau kita belajar Ummul Barahin, pada hari ini semua orang mengaku mengaji Ummul Barahin Imam Sanusi, atau dipanggil dengan Aqidah Sanusiyah. So dalam Ummul Barahin, setelah membahaskan burhan daripada sifat-sifat Rasul yang wajib pada Rasul, maka dia masuk tentang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat La ilaha illallah ini terbagi kepada 2.
Yang pertama dikatakan sifat istighna, yang kedua adalah sifat iftikar. Istighna ni apa? Iaitu istighna'u an kulli ma siwahu. Allah SWT ni maha kaya, tidak berhajat kepada apapun. Iftikaru kulli ma adahu ilaihi. Iaitu segala sesuatu yang selain Allah SWT berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan dia, sifat istighna ada 14. Lawan dia ada 20, maka ada 10, maka kesimpulan dia ada 28. Lalu sifat iftikar, lawan dia ada 11, kategori ini ada 11 perkara yang harus diimani. Lawan dia ada 11 juga, jumlah keseluruhan 22, maka jumlah keseluruhan ada 50. Apakah akidah berkaitan Rasul ada 8, seperti perkara yang dinyatakan. Berbaki lagi 8 perkara yang akan disebutkan, jumlah dia ada 16. Jadi kesemuanya total dia adalah 66. Ustaz, bukan saya belajar aqaid 50 je ke? Itu sifat Allah. Allah wujud kidam baqa'. Sifat 50 itulah. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 1 harus Rasul, 4 itu jumlah sifat yang wajib diimani. Yang ini kesimpulan iman atau yang masuk di dalam kalimat la ilaha illallah dibahagi kepada 2, iaitu sifat iftikar dengan sifat istighna. Ada dalam kitab nama dia akidah Sanusiyah atau dipanggil Ummul Barahin. Sifat istighna apa? Iaitu wujud kidam baqa' mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi sama' basar kalam. Wahdaniyah masuk dalam sifat iftikar. Maksud dia apa? Allah wujudnya tak berhajat kepada yang lain. Kan? Kidam dia tak berhajat dengan yang lain. Mukhalafatul hadis ini semua tak berhajat. Sama Allah tak berhajat kepada yang lain. Basar Allah tak berhajat kepada yang lain. Kalam dia tak berhajat kepada yang lain. Kaunuhu sami'an basiran mutakaliman tak berhajat kepada yang lain. Lalu suci dari gharat. Ini yang saya kata tadi lah, gharat. Dia tak berhajat. Kenapa dia cipta hamba? Sebab dia nak disembah? Tak. Kita bukan Greek. Greek dia percaya Zeus ni disembah kerana Zeus perlu sembahan manusia. Kalau tak dia lemah. Ini contoh dia. Lalu, iaitu suci gharat pada semua perbuatannya. Suci daripada gharat pada segala hukumnya, hukum hakamnya. Tidak wajib ke atasnya menjadikan perkara yang harus atau meniadakannya. Ini dipanggil dengan sifat istighna. Lalu sifat iftikar, hayah, kudrah, iradah, ilmun, wahdaniyah. Atau ada wahdaniyah kat bawah. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, wahdaniyah. Maksud dia apa? Iftikar adalah segala sesuatu yang selain Allah berhajat kepada Allah. Maksud berhajat kepada sifat-sifat ni. Kita nak wujud perlu kepada sifat hayat Allah. Kalau Allah tak hayat, bagaimana Allah SWT akan mencipta kita? Betul? So kita berhajat iftikar kepada Allah. Kudrah. Kalau Allah tak qadir, tak ada kudrah, macam mana dia nak cipta kita? Iradah. Kalau Allah tak ada iradah, macam mana dia nak cipta kita? Kalau Allah tak ada ilmu, macam mana Allah nak cipta kita? Kaunuhu, dia dalam keadaan hayyan, qadiran, muridan, aliman. Dan kalau dia tak esa, nescaya dia tak boleh. Dia ajzun. Kalau dia tak esa, nescaya dia ajzun. Kerana dia berhajat yang lain. Ajzun tu lemah. Ini contoh dia. Berarti ini adalah sifat yang iftikar. Maksud dia segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baharunya alam. Alam ni tak mungkin wujud melainkan ada sifat-sifat tadi. Okay. Lalu menafikan bahawa makhluk dapat memberi kesan dengan kuah muda'ah. Ini dijelaskan panjang oleh Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin. Lalu akidah berkaitan Nabi. Ada sidik, amanah, tabligh dan harus bersifat dengan sifat-sifat manusia. 4 perkara. Lalu lawan dia adalah beriman dengan itu tadi dengan lawan dia yang kanan tu. Lepas tu bawah dia perkara berbaki lagi, beriman dengan semua para nabi. Ini termasuk sam'iyat. Kerana iman bila dah sampai, maka kita wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beriman dengan semua para nabi, dengan para malaikat, kitab-kitab hari akhirat. Itu dia. Iman bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ini pembahasan penting. Jadi juga kadang-kadang kita terlalu mudah membaca reference dalam akidah. Walaupun tu khilaf, tapi apa yang dipilih oleh Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita kena tahu. Ikhtiarat kalamiah dia. Di sisi Asy'ariyah, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Kerana apa? Definisi iman adalah at-tasdiq bil qalbi yang kuat tadi. Macam mana boleh iman, keyakinan tu boleh kuat dan rendah? Tak. So yang yazid wa yanqus ini apa? Iaitu pengamalan dia dalam membuktikan keimanan dia. Itu yang berkurang dan bertambah. Nanti saya jelaskan panjanglah bawah.
Sebab itu iman lawan dia kufur. Kalau iman lawan dia kufur, maka mana ada istilah dia kufur sikit, kufur banyak. Iman sikit, iman banyak, tak ada. Ustaz, lepas tu yang iman Yazid dan Kus yang dalam Nas dan lain-lain tu macam mana? Yang ulama tu sebut iman Yazid dan Kus adalah bagaimana membuktikan anda sebagai seorang yang beriman. Iman dia kuat kerana ibadah dia banyak. Misalnya dia. Itu maksud dia. Dan ini boleh rujuklah dalam slide ini. Iaitu dengan mengatakan saya seorang muhmin. Ini adalah insya-Allah. Ini tak payahlah. Ini dah bahas, dah pukul 10 dah. Kebahagiaan dan kesengsaraan, tahsin takbir secara syarak. Ini pun dah jelas. Masalah imamah, kita jelas bahawa mazhab Asy'ariyah dia bukan wajib, dia secara syarak wajib. Jadi ini yang kita bahas. Apakah mendirikan pemerintahan imamah? Hukum dia wajib syar'an, secara hukum taklifi. Bukan akli. Kalau Syiah akli, yang tengah tu akli. Lalu wajib secara akal dan syarak, ini menurut Al-Jahiz, Mu'tazili lah dan lain-lain. Okey, fasal kedua, ciri-ciri umum yang tidak menyentuh isu akidah atau isi akidah. Penamaan mazhab ini sebagai mazhab Asy'ari tidaklah bererti Imam Abu Hasan Asy'ari lah yang mula-mula menyusun akidah yang harus diimani, bukan. Tapi ahli sunnah dah wujud sejak zaman para sahabat, Rasulullah SAW, para sahabat, sampailah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu Abu Hasan Asy'ari ini hanya menyusun metodologi pendalilan. Macam mana nak berhujah, itu yang dia susun. Dan menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ni akidah salafus salih. Nanti akan diterangkan oleh Dr. Abdullah Jalil. Dia akan syarahkanlah tentang tatawur mazhab tersebut. Okey. Lalu hal ini sama seperti penamaan mazhab Syafi'i. Contoh dia mazhab Syafi'i lah. Kita mazhab Syafi'i, kenapa tak baca kitab Al-Um? Ada orang tanya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bukan hanya Al-Um. Imam Syafi'i pun ada 4 kaul Imam Syafi'i. Ada kaul fil Hijaz, kaul fil Yaman, kaul Qadim, kaul Jadid. Nampak tu? Dan kaul Jadid, tak semua kaul Jadid kita pakai. Jadi Al-Um tak semua dalam Al-Um kita pakai. Ada yang kita pakai kaul Qadim. Kalau tak, tuan-tuan solat maghrib dah masalah. Lambat sikit dah tak sah lah. Dah keluar waktu qada. Ini contoh dia. Ini saya bagi contoh. Ini mazhab Syafi'i. Samalah Asy'ari. Kerana apa? Asy'ari, pemikiran Asy'ari mengajar kepada semua orang yang bermazhab Asy'ari untuk open minded dan berusaha untuk berhujah. Ini yang penting. Lalu oleh itu makna mazhab Asy'ari adalah mazhab yang mengikut manhaj Imam Asy'ari. Saya berhenti paling lambat insya-Allah 10 minit. Okay. Lalu ahli sunnah wal jamaah boleh tengok slide. Jadi ahli takwil dan ahli tafwid. Dan mentakwil dan ni saya tak tahu lah. Ni dah banyak kat luar sana orang dah sebut. Okay. Manhaj mazhab Asy'ari secara umum. Jadi pertama mutaqaddimin, contoh dia Al-Imam Baqilani. Beliau menyusun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Asy'ari dalam bentuk kaedah seperti al-aradu, arab la yabqa zamanan yang saya sebutkan tadi. Butlanu dalil yu'dinu bi butlani madlul ila akhirih. Lalu manhaj mutakhirin dipelopori oleh Imam Ghazali, Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Baidawi, Al-Iji, At-Taftazani, Ad-Dawani. Ini yang pada hari ini orang tak baca, tak belajar benda metodologi ni, akhirnya dia nak tuduh lah, ini kita kena ikut mutaqaddimin, ni lebih mutaqaddimin lebih betul. Dah jadi macam golongan yang, kalau tak Al-Quran, kembali ke Al-Quran Sunnah Salafus Soleh. Dan samalah macam tu. Tak, kita kena faham. Ulama mazhab Asy'ari ini dia ada tatawur dia. Mazhab ni ada tatawur, ada perkembangan dalam bagaimana menghiaskan dalil. Okey, ni boleh baca kat bawah tu. Lalu manhaj bersepadu. Ini manhaj yang kita pakai hari ini. Hari ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah pada hari ini memakai yang ketiga ini. Iaitu dipelopori Ibnu Arafah, diteruskan oleh Imam Sanusi. Dan pada hari ini kita kitab sifat 20 lah, Aqidatun Najin dan lain-lain. Wardatul Zawahir, Jauharut Tauhid adalah bersepadu. Mazhab Asy'ari terbina berdasarkan dalil burhan. Okey, ini masalah dalil burhan ni dalil yang memakai hujah. Okey, boleh tengok nanti. Contoh dia, mazhab Asy'ari tidak mengkafirkan ahli bid'ah yang salah dalam takwilan dan pemahaman isu-isu akidah. Ini contoh, saya bagi contoh satu ikhtiarat yang dipilih dalam mazhab Asy'ari yang bersepadu yang mana dia itu adalah manhaj yang salim dan muktamad di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Sanusi menukilkan kata-kata sebahagian ulama muhakkikin dalam syarah muqaddimat. Hal yang menjadi kewajipan adalah tidak mengkafir, la nukaffiru ahadan min ahli taqwil atau ahli kiblat.
Iaitu seorang mengkafirkan ahli takwil. Iaitu orang yang mentafsirkan dalil nakli sesuai bid'ah dan mazhab yang salah. Contoh dia Mu'tazilah. Bolehkah kita kafirkan Mu'tazilah hari ini? Golongan ni kafir. Boleh ke tak? Atau pada hari ini golongan Wahabi kita nak kafirkan. Boleh tak? Oh ni Wahabi kafir. Tak boleh. Sesungguhnya menghalalkan darah orang Islam yang mentauhidkan Allah. Dia masih tauhidkan Allah. Mengisahkan Allah. Adalah perkara yang bahaya. Tersalah meninggalkan 1000 orang kafir lebih baik dari tersalah menumpahkan secawan darah orang Islam. Kerana apa? Kalau dia kafir kan, berarti dia akan kata apa? Dia akan kata bahawa orang itu telah keluar daripada Islam, daripada ismah kita panggil. Ismah tu dijaga darahnya lah, bukan ismah Nabi. Salah pula nanti. Maksud dia apa? Kalau dia tu dah kafir, halal darahnya, halal hartanya, halal keluarganya. Ini secara fiqah dia kita kena tahu. So kalau ini terjadi, kalau kita hukum kafir, habislah. Sebab tu kita la nukafiru ahadan min ahli kiblah. Kalau dia tidak seperti itu, kalau di sisi Allah dia tidak kafir, macam mana? Dalam hadis jelas, kalau ada orang kata kepada saudaranya, ya kafiru, wahai orang kafir, maka kafir itu akan kembali, kalau tak kepada dia, kembali kepada kau. Menunjuk bahayanya mengkafirkan. Dan hari ini kita hidup di zaman yang orang mudah mengkafirkan dari berbagai pihak. Pihak politik zaman dululah. Lalu pihak golongan ekstremis, ISIS dan lain-lain pun mengkafirkan. Tak ikut je kafir. Bunuh. Dan di kalangan Asy'ariyah ada tak yang kafirkan? Ada, dipanggil dengan Hasyawiyatul Asy'ariyah. Golongan terpinggir di kalangan Asy'ariyah mudah mengkafirkan. Berbeza je dengan ijtihad tok guru dia, kafir. Kalau guru dia dah kata kafir, dia ni kafir, tak boleh dah. Dah bagi hujah guru dia salah baca. Entah ni salah baca ni. Maksud dia syekh ni macam ni. Oh tak boleh. Syekh dah kata dah. Kafir lah. Oh kalau kita lawan ni jangan takfirkan orang. Dia jawab apa? Oh kalau entah larang ni contoh kita hulu lah, kita apalah. Oh entah menghulukan ni lah. Imam Al-Baghdadi pun hulu dan lain-lain. Imam Baghdadi hidup di zaman waktu yang lain. Perdebatan ni waktu dia karang Al-Farqu Bainal Furuq, kita kena tahu situasi dia dalam keadaan macam mana. Dan waktu itu belum ada konsensus, belum ada ijma' yang datang setelah itu. Atau belum ada ittifaq di kalangan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila datang Imam Al-Ghazali, datang ulama-ulama yang setelah itu, dia kaji balik. Mu'tazilah ni bolehkah kita kafirkan? Nak tak nak, dia masih mengaku Allah satu. Kalau kita kafirkan dia, macam mana dengan guru Imam Syafi'i ada yang Qadariyah? Guru Imam Bukhari ada yang Qadariyah. Mengkafirkan ke? Takkan guru Imam Bukhari ni jadi kafir? Berarti hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari ni pun boleh ada yang batil. Boleh ke riwayatkan hadis berdasarkan daripada orang yang kafir? Boleh. Betul tak? Dicontoh dia. So tak boleh. Akhirnya Imam Ghazali kata apa? La nukafiru ahadan min ahli kiblah. Tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblah. Nak kata dia sesat, boleh. Nak kata dia ahlu bid'ah, boleh. Kafir, tutup mulut. Ini tak boleh. Dan kalau nak jatuhkan hukum murtad macam mana Ustaz? Satu-satunya cara kena masuk mahkamah. Sebab apa? Bila dia masuk mahkamah, dia akan diselidik. Apa kalam entah ni betul ke menyebabkan kufur? Oh kak, masuk anak macam ni. Kenapa tulis macam ni? Oh ini printing tu salah cetak. Tapi entah dah bagi takris. Alah Syekh bukan anak yang tulis takris. Murid anak yang buat takris. Pasal anak sign je tak baca pun. Kan banyak kan kes macam tu. Lepas tu kita nak tuduh dia kafir. Oh ini salah, patutnya kena teliti. Entah rasa tu penting tak teliti. Bagi dia syekh besar nak teliti macam mana. Saya bagi contoh lah. Ini tak boleh kafir kan. Kena masuk mahkamah dulu. Pada hari ini tak. Yajibu takfirul Mu'tazilah. Oh. Terus kafir. Lalu apa? Nanti nak kafirkan ulama Malaysia yang ada pada hari ini. Contoh dia. Banyak lagi isu-isu lain yang perlu dihati-hati. Sebab itu dalam isu takfir mengkafir, Ahli Sunnah wal Jamaah menjauhi kesederhanaan dan fleksibel mazhab Asy'ari. Ini masalah. Ada beberapa isu di dalam akidah yang boleh terjadi khilaf. Kita panggil furu' dalam akidah. Contoh yang terkenal pada hari ini adalah isu sifat kalam lah. Di kalangan ulama Melayu. Yang terkenal dengan kitab Baqaratul Amani. Yang insyaAllah nanti kita harapkan boleh selesaikan khilaf ini dalam waktu terdekat supaya ahli sunnah yang di Malaysia ni tak gaduh. Ini yang kita nak. Tak gaduh, selesaikan. Kita selesaikan betul-betul. Secara ilmiah. Lalu bahagian kedua, ciri-ciri khusus mazhab Asy'ari. Ini mungkin saya boleh laju je. Masalah sifat jami'ah ni, iaitu ada af'al, rozik dan lain-lain. Lepas tu ada
kesepaduan akidah, fiqh dan tasawuf. Ini. Jadi tanda-tanda Asy'ariyah ni apa? Ingat, ulama mazhab Asy'ari dia mesti menggabungkan tiga-tiga ilmu. Akidah, fiqh dan tasawuf. Pada hari ini kita ada yang merasa cukup dengan akidah sahaja. Fiqh dia lemah. Akidah melulu. Akhirnya menyesatkan orang lah yang paling banyak. Ibadah tak banyak. Ini yang kita kena jaga. Atau dia banyak fiqh tapi tak ada akidah. Dia fiqh tinggi. Bila bab akidah dia dah zero. Sehingga kan dia tak boleh defend akidah dia. Ada golongan yang tasawuf. Banyak tasawuf tak ada fiqh, tak ada akidah. Habislah. Dia jadi zindik. Ini golongan yang mengklaim sebagai seorang sufi tapi bukan sufi pun. Mutasawwif kita panggil. Ajaran sesat lah. Terjerumus dalam ajaran sesat. Tak juga orang yang hanya akidah tak ada dua-duanya. Akhirnya apa? Bila jumpa orang sufi sesat. Ni sesat. Ni semua keluar ahli sunnah jemaah. Keluar ahli sunnah jemaah. Ni sesat. Golongan batiniah dan lainnya. Itu pun tak boleh. So ahli sunnah wal jamaah sejati dia gabungkan tiga-tiga. Paling senang saya nak bagi contoh. Kalau dia bagi contoh kat sini Abu Imran Al-Fasi. Tapi korang semua tak kenal lah. Ini Maghribi punya. Kalau yang paling senang kita nak bagi contoh, tak payah susah-susah. Imam As-Subki, contoh dia satu. Imam Al-Ghazali, contoh yang paling awal lah, termasuk yang awal. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, akidah dia Asy'ariyah, fiqh dia Syafi'i, karang Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Ya. Tasawuf, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Mishkatul Anwar dan lain-lain. Itu cuba kita rujuk. Atau ulama yang datang setelah dia. Ulama Al-Azhar tak payah cakap. Ulama Al-Azhar cukup. Imam Sya'rani. Tak cukup besar ke Imam Sya'rani ni? Hari ini Imam Sya'rani pun nak dibodoh-bodohkan. Na'udzubillah min zalik. Imam Sya'rani ni Syekhul Azhar. Okay, sikit lagi. Ini contoh dia. Jadi kita kena gabungkan tiga-tiga ilmu. Tak boleh kita pisah-pisahkan. Okey, ini contoh dia. Zarruq Al-Fasi, contoh yang diberi di Maghribi. Lalu Imam Ibn Ashir kata fil aqdil asy'ari fiqhil maliki wa fi tariqil junaidi as-saliki. Kalau kat Malaysia Imam Wan Ahmad lah. Dia sebut yang hampir sama di dalam kitab kitab akidah dia, Al-Hidayah kalau tak salah nama dia. Contoh dia Imam Jazuli, ni saya bagi contoh daripada Imam Jazuli dan juga Imam Sanusi dalam Umul Barahin. Tengok, Imam Sanusi seorang mutakallim. Pada waktu yang sama dia sufi. Fa'alal aqili ayyukthira min dzikriha min dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustahdiran, menghadirkan di dalam hati dia. Limahtawat alaihi min aqaidil iman, dari apa-apa yang terkandung di dalam aqidatul iman. Hatta tamtazija, sehingga dia jadi satu. Ma'a ma'naha, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, bilahmihi, dengan daging dia, dengan darah dia. Fa innahu yara, kalau dia dah sampai ini, dia akan melihat laha, dengan kalimat tadi, atau oleh kalimat tadi, minal asrar, iaitu apa? Banyak rahsia-rahsia wal ajaib. InsyaAllah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasri. Yang disebutkan oleh siapa? Oleh yang terkenal dalam syarah ni. Syarah kepada kalam ini, Tali'ul Bushra, dia bagi contoh ulama sufi yang ketika dia dipancung hukum mati, darah dia tu didengar tu bunyi-bunyi bacaan Allah, 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 Allah. Inilah dia. Kalau dia kata, tak Ustaz, itu tak sabit cerita tu. Tak, ini ada dalam kitab-kitab. Kitab ilmu kalam sebut. Nama dia Tali'ul Bushra. Kalangan Al-Marighni. Melainkan kita nak kata kitab tu sesat, katakanlah sesat. Kalau sesat kitab tersebut, Jami'atul Zaitunah kena disesatkan, Jami'atul Qarawin kena sesatkan, Al-Azhar kena sesatkan, kerajaan Malaysia kena halang pelajar Malaysia pergi belajar kat Al-Azhar. Saya bagi tahu. Terus terang ada dalam kitab tersebut. Okay. Dan nanti, ini contoh dalam khairat, saya bagi contoh yang menggabungkan akidah dan juga tasawuf. Dan ini adalah tatawur mazhab Asy'ari di Maghribi, dari mula Murabitun, Muwahhidun, Mariniyun, Wattasiyun, Sa'diyun dan Alawiyun yang hari ini. Detail ni tak perlulah, saya rasa boleh baca. Dan yang ini juga saya rasa cukup saja. Mungkin dari sini saya buka Q&A insya-Allah. Fa tafaddal mashkura, siapa yang nak bertanya. Terus kan Ustaz? Boleh terus. Mungkin ada mic, boleh tanya sampai 10.45 kerana 10.45 ada acara lain. Marhaban. Ada mikrofon.
Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf Ustadz Dr. Aiman, saya Gina dari GISB Holdings. Terima kasih atas jemputannya. Apa yang Jais sampaikan sekarang samalah dengan akidah dianut oleh GISB Holdings. Tapi soalan saya pernah sekolah lama di Perancis 11 tahun, tapi untuk desain pesawat lah, bukan untuk agama. Yang saya lihat di sana ada ramai lulusan yang sekolah asalnya tuh di pesantren, macam Dr. Aiman juga, kemudian IAIN, ambil juga doktor di sana di Sorbonne, tetapi sayangnya jadi penganut liberalism. Itu kenapa ya? Bahkan orang Perancis sendiri kata, kenapa ya? Kami sangat respect orang-orang yang dia pegang agamanya. Tapi ustaz-ustaz jadi lebih liberal daripada orang Perancis sendiri. Kalau Dr. Aiman rasa itu kenapa? Dan juga apakah usaha-usaha yang Jais lakukan untuk istilahnya orang mungkin diistilahkan ahli agama, dengan detailnya, dengan sijilnya kan, tapi sebenarnya dia mungkin ahli dalam secara ilmu pun jadi bertukar begitu, tapi mengamalkan pun tidak. Minta maaf. Terima kasih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan, jazakillah khairan atas soalan tersebut. Saya masih baru di Malaysia, baru setahun 2 tahun, so saya tak kenal apa holdings ni. So saya mohon maaf lah. Saya tak tahu sama sekali, so saya tak boleh nak komen apa-apa. Akan tapi kembali kepada soalan tadi, mungkin ibu dari Indonesia ya? Dari Perancis, pernah belajar di Perancis, Sorbonne. Kalau Sorbonne ni memang suatu institusi liberal di dunia. Itu saya bagi tahu awal lah. Dan jangan hanya Indonesia. Di Maghribi ni ada pakar-pakar Maghribi yang belajar dari Sorbonne, balik memang lebih liberal daripada Indonesia. Contoh dia Arkun. Dan Arkun ni sampai ada Qa'ah Arkun di Sorbonne. Tapi kenapa dari pesantren boleh balik jadi liberal? Okay. Sebenarnya dia ada beberapa faktor. Kalau saya, pengalaman saya dengan kawan-kawan yang jadi liberal tu kawan saya, belajar di pondok sama. Salah satu sebab yang paling simple, mereka bila belajar di pondok nak something new. Sensational, something yang sensasi. So kalau diorang nak kata jadi macam Imam Syafi'i, hafal semua kitab turas, itu dah impossible lah. Walaupun mereka hafal Alfiyah dan lain-lain. Sebab apa? Dah ikut pertandingan musabakah Hifzil Mutun, memang selalu menang lah. So nak jadi lagi tinggi dah tak boleh. So apa lagi? Bacalah kitab pelik-pelik. Ini cerita dia. Contoh dia, kitab yang pelik-pelik yang masuk adalah kitab-kitab Syahrur, kitab-kitab Hasan Hanafi, kitab-kitab Abid Jabiri, kitab Arkun. Dan terpengaruh dan nak jadi macam tu. Nak jadi hero, nak jadi something new, merombak pemikiran, paradigma dan lain-lain. Macam itulah. Ini yang terjadi. Saya bagi contoh, ada satu kawan, dia seorang terkenal di Indonesia yang menjadi sanalah liberal. Saya tanya terus kepada kiai dia yang juga kiai saya. Bahayai, kenapa si fulan ini menjadi liberal? Padahal dia ini ngaji di pesantren, memang Jamul Jawamek ni hebat. Jamul Jawamek kita usul fiqh. Kiai saya jawab simple, Kiai Sahal Mahfuz. Wah biasa, canom ke senangnya sensasi mas. Jadi orang muda ni suka yang sensasi. Tunggu kalau sudah tua, nanti balik-balik sendiri. Dan ternyata betul. Sekarang dia dah tak buat benda-benda pelik dah. Sekarang dia dah baca Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Ini saya bagi contoh je lah. Ini yang terjadi. So itu adalah masalah jiwa orang muda. Yang kedua, kenapa dia jadi macam ni? Kerana isu culture shock. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kawan-kawan pesantren. Saya ada kawan di pondok, saya ingat lagi di pondok, siap tulis artikel Road Liberalism di Lirboyo. Cetakan Lirboyo buku tersebut. Saya lupa nama kitab buku dia, tapi saya ada. Dia termasuk paling awal bersama kami tim untuk menjawab golongan liberal. Saya berada dalam tim menjawab golongan feminisme. Waktu itu ada satu buku nama dia Relasi Baru Suami Isteri. Mengrot kitab Syekh Nawawi Banten Uqudul Lujain.
Dijawab oleh Pondok Pesantren Lirboyo, nama dia Potret Ideal Suami Isteri. Takris saya uruskan oleh Ustaz Wan Saghir almarhum. Kerana beliau ahli turas kan. Ini dicetak di Lirboyo. Kawan saya ini dia tulis tentang Rod Liberalism. Dia pergi Al-Azhar, baca buku-buku. Di Al-Azhar dia beli buku-buku di Mesir, buku Hasan Hanafi dan lain-lain. Balik sekarang dia buat pesantren lintas agama. Dan kenapa dia buat? Saya tanya, what happened to you? What terjadi? Oh, kita kena open-minded dan lain-lain. Dia ceritalah kita harus, itu terjadi. So, apa tindakan kita? Kita kena faham, ini adalah Allah SWT kan? Urusan Allah SWT. Yang kita boleh buat, kita jawab hujah. Hujah bil hujah. Kita tak boleh nak hantam, ban terus di Indonesia tak boleh. Indonesia dia negara Pancasila. So, kalau negara Pancasila, pertembungan ideologi kena dengan hujah. Tak boleh pertembungan ideologi digunakan dengan cara paksa. Ini perbezaannya. Kalau Malaysia bolehlah, kita ada titah sultan, dah haji fatwa, kita boleh ban. Ini yang dibuat oleh JAIS dan juga semua negeri. Kerana apa? Kita ada penguat kuasa agama dan perlu dikuatkuasakan. So kita boleh ban. Tapi di Indonesia tak boleh. Lalu tugas di Malaysia selain daripada penguatkuasaan, dia perlu berlandaskan kepada hujjatun balighah. Al-hujjatu al-balighah tidak boleh didapatkan melainkan kita cukup ulama untuk menulis buku-buku menjawab balik. Saya bagi contoh, di Maghribi, seliberal-liberalnya mereka ini, muncul juga tokoh-tokoh ulama yang besar untuk menjawab liberalisme mereka yang setara hebat kitab-kitab mereka. Contoh dia Taha Abdul Rahman. Ini yang saya kata kat kawan-kawan liberal kat Indonesia. Saya tanya, ada program dengan IAIN. IAIN di Chowkit, di hotel. Jadi saya diundang untuk berbicara. So dia kata Abid Jabiri dan lain-lain. So saya kata, pernah dengar tak nama Taha Abdul Rahman? Dia terdiam. Taha Abdul Rahman dah jawab dah semua hujah-hujah golongan liberal. Immanuel Kant-nya, Spinoza-nya, Rene Descartes-nya, sampailah yang terbaru Arkon-nya, Abid Jabiri-nya, Hasan Hanafi, Syahrul, dah dijawab dalam buku Ad-Dahraniyah tu. Buku Ad-Dahraniyah Profesor Taha Abdul Rahman. Kenapa tak ada yang nak baca? Kenapa di Malaysia tak ada yang nak kaji? Kita ada cases di Malaysia ni, ada cases satu institut yang dulu ISTAC. Ini kajilah, tapi dia orang tak cukup. Kita kena bentuk lagi banyak. So kita kena hantar anak-anak kita untuk belajar falsafah yang kukuh dengan iman yang kukuh dan menjawab balik setiap syubhah-syubhah yang dibawa oleh golongan-golongan liberal. Dan yang menarik, tak ada orang mampu boleh jawab baca buku Taha Abdul Rahman di kalangan kaum pesantren sekalipun. Ini yang fakta. Tak ada orang yang mampu. So saya ajaklah, jom kita hidupkan balik budaya ilmu. Kita didik murid-murid kita betul-betul ada kukuh ilmu nahwu sorof yang kuat. Dan kita jawab dengan cara ilmiah. Ini yang kita perlukan insyaAllah. Soalan lain? Marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Irfan Abdul Rani, berasal daripada Syekh Cabang Shah Alam. Saya minta izin untuk bertanya satu soalan. Mungkin sedikit lari daripada topik lah, tapi saya nak tahu juga berkaitan dengan Tauhid 3. Adakah dia ada dikira dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun bagaimana? Terima kasih. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid 3. Ini bukan keluar topik, tapi dah sebut dah tadi tentang sifatul istighna, sifat iftikar. Kalau yang dimaksud dengan Tauhid 3 versi non Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi, ya, itu terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh dia Tauhid 3 versi mereka tu apa? Tauhid rububiyah adalah beriman bahawa Allah wujudnya Tuhan yang mentadbir alam ini. Tauhid rububiyah adalah wujudnya Tuhan yang mentadbir alam ini. Rabbul alamin, rububiyah. Menurut golongan ini menganggap bahawa Fir'aun ini bertauhid, tauhid rububiyah. Sebab apa? Dia percaya diri dia Tuhan. Atau orang yang mensyirikkan Allah, dia bertauhid, tauhid rububiyah. Sebab dia percaya wujudnya Tuhan walaupun Tuhan itu multiple. Okay. Mereka Islam ke tak? Tak. Ini menurut versi mereka. Tauhid uluhiyah adalah beriman dengan keesaan Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Jadi ini yang tauhid umat Islam menurut mereka.
Di mana orang Islam ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Contoh dia ialah solat hanya kepada Allah, puasa hanya kepada Allah, sembelih hanya kepada Allah dan lain-lain. Akhirnya apa? Siapa yang melakukan tawasul tidak memiliki tauhid uluhiyah. Siapa yang beristighosah tidak memiliki tauhid uluhiyah dan dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kadang-kadang dikafirkan. Ini salah. Ini kesesatan yang dilakukan oleh golongan tauhid 3. Dan tauhid asma wa sifat menganggap bahawa Allah ada asma dan sifat. Dan sifat-sifat Allah ni termasuk daripada sifat-sifat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat dijadikan sifat dan disabitkan dengan makna hakiki. Dan pembahasan tersebut tak perlu saya ulaslah. Jatuh kafir ke tak golongan tersebut? Tak, saya tak mengkafirkan. Tapi dalam bab ini dia salah. So dalam bab fiqh macam mana? Fiqh mungkin boleh diterima. Contohnya Imam Ibn Taymiyah sendiri dalam bab fikih muamalat seperti Syekh Ali Jum'ah sebut, diterima. Kita tegas dalam bab ini. Tapi bab akidah kita tolak. Tapi kalau di dalam Asy'ariyah apakah ada membahagikan division, kita panggil division dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab taksim. Taksim atau aqsamut tauhid kepada rububiyah uluhiyah ada. Jadi tak boleh terus kita sesatkan, tak boleh. Contoh dia dalam kitab Ummul Barahin sendiri ada sifatul istighna, ada sifat iftikar. Sifat iftikar dipanggil tauhid rububiyah, sifat istighna dipanggil tauhid uluhiyah. Lalu ada lagi dua lagi tauhid, tauhid ibadah dipisahkan daripada uluhiyah. Okey. Yang keempat adalah dipanggil dengan tauhid al-asma al-husna. Bukan asma wa sifat, bukan, kerana sifat dah masuk dalam sifatul iftikar yang saya bentangkan tadi, sifat istighna yang saya bentangkan tadi. Lepas tu yang terakhir asma al-husna, yang menjamikkan daripada kalimat Allah, yang kembali kepada wahdaniyah. Yang wahdaniyah ini ada nafyul kumum as-sittah. Ada nafyul kam muttasil, nafyul kam munfasil, ada pada zat, ada pada sifat, ada pada af'al. Panjang tu. So nak tahu risalah tersebut, enta boleh download dalam internet, nama dia Aqsamul Tauhid Inda Al-Asy'ariyah, Inda Ahli Sunnatil Asy'ariyah, ditulis oleh guru kami iaitu Ustaz Nizar Hamadi daripada Tunis. Dia compilekan, dia bagi basic understanding on the division of tauhid. Jadi kalau hari ini ada orang datang kata, Ustaz boleh ke ada tauhid rububiyah uluhiyah? Saya tak boleh terus kata sesat, tergantung definisi dia macam mana. Saya kata kena tengok definisi dia. Kalau definisinya menyalahi ahli sunnah wal jamaah, maka kita tolak. Tapi kalau definisinya betul sesuai pendapat Asy'ariyah tadi, seperti Imam Sanusi dan lain-lain, maka kita tak tolak. Itu tergantung jawapannya. Boleh? Jelas ya? InsyaAllah. Dah habis? Belum. Okay. Soalan. Bukan soalan daripada pengusi. Ini soalan PM tepi. Okey. PM tepi dah. Ada yang PM tepi soalan. Okay. Soalan berbunyi, ini soalan daripada FB mungkin sebab kita ada buat live. Jadi yang bertanya, sebagaimana kita maklum, setiap peperangan yang diketuai oleh Sayyidina Khalid Al-Walid telah menang dalam peperangan tersebut. Dikatakan sebabnya adalah kerana dalam serban Khalid Al-Walid ada janggut Nabi. Yang ni saya baru dengar juga ni. Baca 2-3 kali, saya takut saya tertukar. Sehubungan itu, ada orang yang ingin meniru perbuatan Khalid Al-Walid dengan cara menyimpan apa-apa peninggalan Nabi sebagai barang berkat. Ulang balik. Sehubungan itu, ada orang yang ingin meniru perbuatan Khalid Al-Walid dengan cara menyimpan apa-apa peninggalan Nabi sebagai barang berkat bagi mencapai kejayaan dalam hidup. Apa pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Antara sahih ke tidak kisah Khalid bin Walid itu bukan pembahasan kita, adalah pembahasan kita pada hari ini masalah tabarruk. Tabarruk di dalam Islam adalah thabit. Dia bukan sebagai bahagian daripada amal ibadah yang mahdoh, akan tapi dia adalah merupakan adat yang menjadi tradisi ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri. Itu tabarruk. Saya bagi contoh yang mudah lah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab,
dia mengkisahkan adab seorang murid terhadap guru adalah takbilul yadi. Takbilul yadi. Okay, takbilul yadi ni cium tangan lah. So kenapa kita cium tangan? Ada yang cium dahi, wa kadza birra'si dan lain-lain, adalah kerana dia adalah adat tapi dijadikan bahagian daripada syarak sebagai untuk tabarruk dengan kemuliaan guru kita. So itu masyru'. Banyak lagi kitab-kitab menceritakan athar para sahabat menyimpan athar Rasulullah SAW seperti darah Nabi Muhammad SAW, rambut dan lain-lain yang tersebar dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab athar yang tersebut banyak. Kalau tak percaya nak hujah dia Ustaz, senang je. Beli kitab nama dia Notion That Must Be Corrected dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab dia Mafahim Yajibu An Tusahhah karangan Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki. Dalam tu dia bagi semua jenis tabarruk. Hanya sahaja sekarang isu dia, apakah boleh saya bertabarruk dengan rambut Nabi Muhammad SAW? Boleh. Tapi jangan tertipulah kalau nanti rambut keldai kita kata ni rambut Nabi Muhammad. Itu tak boleh lah. Ini bagi orang yang kononnya jual rambut lepas tu harga RM200 ni rambut Nabi RM200, ini kena tipu lah. Sebab apa? Kalau rambut Nabi Muhammad SAW yang sabit dengan sanadnya dan lain-lain, itu harga dia bukan jutaan lagi. Lebih tinggi daripada jutaan. Jadi tak boleh mudahlah kena tipu. Tapi kalau ada syekh-syekh yang datang yang memang sabit, ada sanad dan kita ketahui kan ada di Kuwait dan lain-lain yang memang dia terbagi tahu ini adalah sabit dengan beberapa wathiqah wathaiq yang sabitah, maka tak ada masalah. Kalau setakat seperti program replika, kita pergi ke museum ada replika, nama pun replika artifak, maka itu bukan untuk tempat bertabaruk. Jadi jangan kita pergi tempat replika yang kita bertabaruk. Tak boleh lah. Bukan tak boleh, itu salah lah. Jahlun kita panggil. Jahlun ni suatu kebodohan lah, kena tipu lah. Itu saja. Tak adalah saya nak kata dia keluar dari ahli sunnah jemaah, tak. Dia kena tipu, tu saja. Itu. Tapi saya kata kalau berbicara tentang tabaruk, sabit. Walaupun bukan dengan tabaruk Nabi Muhammad SAW, tapi tabaruk dengan para guru dan orang-orang yang soleh. Contoh dia banyak sekali yang tak perlu saya jelaskan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalidah Aminah Muhammad Fahmi, mewakili Salimah. Sebenarnya soalan saya ni more kepada soalan ibu-ibu biasa saja, soalan mak-mak. Since Ustaz mungkin belajar daripada Morocco, okay, saya nak tanya, kalau saya nak mencari calon menantu, contoh anak saya berkawan dengan orang Morocco yang mazhabnya mungkin Maliki ya. Okey, kalau adakah mazhab Maliki ni dekat-dekat dengan Wahabi ke? Sebab saya ada dia bertandang ke rumah, jadi saya cuba untuk dia jadi imam, jadi dia tak nak berzikir dan tak nak berdoa. Tapi saya merasakan bahawa kenapa dia tak ra'i, sebab kita semua mazhab Syafi'i macam gitu kan. Tapi adakah itu masalah besar? Maksudnya kalau saya tahu calon menantu saya adalah orang Syiah, saya akan tolak 100%. Terus kalaulah sekiranya dia ni kemungkinan adalah Wahabi ataupun itu kebodohan saya, atau mungkin dia cuma mazhab, adakah saya perlu tolak seperti mana saya menolak Syiah? Wallahualam. Terima kasih puan. Pertama, mazhab di Maghribi ini mazhab Maliki secara fiqahnya. Secara akidah dia, mazhab dia Asy'ariyah. Saya bagi tahu Asy'ari. Dalam perlembagaan Morocco, kalau tak salah dia dah sebut dah. Maghribi akidah Asy'ariyah Sunniyah. Secara fiqh dia Malikiyul mazhab. Secara tasawuf dia adalah Junaid Baghdadi yang termaktub dalam syair yang saya bacakan tadi, fil aqdil asy'ari wa fiqhil maliki wa fit tariqil junaidi as-saliki. Untuk pengetahuan puan, memang mazhab Maliki solat bacaan Fatihah makruh untuk membaca basmalah. Mazhab Maliki ni makruh baca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihahnya. Dia terus
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita kena faham. Yang kedua, memang dia makruh juga berwirid setelah solat. Jahran. Kecuali bila dah habis doa, dia baca selawat tu, itu dia baca ramai. Kalau tak baca. Dan memang mereka makruh untuk kunut angkat tangan setelah rukuk. Kerana mazhab Maliki, kunut dia sebelum rukuk tanpa angkat tangan. Ini kena faham ni mazhab Maliki. Berarti itu adalah mazhab mereka. Lalu boleh ke anak saya nak kahwin dengan yang mazhab Maliki? Saya bagi tahu puan sekarang lah. Saya bagi tahu awal. Mazhab saya dalam berinteraksi dengan berbeza mazhab. Pertama, kalau dia masih ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tadi, secara akidah, tapi berbeza mazhab fiqah atau berbeza mazhab tasawuf, tariqah berbezalah. Yang satu tarekat Qadiriyah, yang satu tarekat Naqsyabandiyah misalan dia, maka saya kata tak ada masalah. Kita tahabbuk. Kita dah tahabbuk ni saling mencintai. So nak kahwin-kahwin lah. Tak ada masalah. Dan dah biasa ulama zaman dulu, mazhab Maliki kahwin dengan mazhab Syafi'i. Syafi'i kahwin dengan mazhab Hanafi. Contoh ni banyak. Dan kalau puan nak tahu, akidah yang ada di Malaysia pada hari ini, Asy'ariyah adalah sumbangan formula yang disusul oleh ulama bermazhab Maliki, iaitu Imam As-Sanusi rahimahullah dari Tilimsan. Dia adalah Malikiyul madhab, tapi Asy'ari akidatan, dan juga sufi dia Syadziliyatut Tariqah. Okey. Tapi kalau seumpama masih Islam Ustaz, cuma aliran dia berbeza, bukan dari ahli sunnah wal jamaah, contoh dia Syiah. Maka apa jalan kita? Jalan kita adalah kita boleh takrib. Takrib tu apa? Apa yang sesuai dengan dia kita boleh bersama. Apa yang berbeza kita kena tegas. Misalan dia apa? Isu Quds. Quds ni apa? Iaitu Masjid Quds lah. Ini kita bersama. Ala kalimati tauhid. Kita perjuangan bersama, tak ada masalah. Tapi selain dari isu itu, kita menjauhi. Contoh dia apa? Contoh dia isu akidah, para sahabat, mengkafirkan sahabat, mencaci maki sahabat, memunafikkan sahabat. Ini kita tak boleh lah. Tak boleh duduk sama. Kita kena tegas, kita berbeza. Masalah kahwin macam mana? Kalau saya tak beranilah. Itu saya katakan, tak berani. Kecuali dia datang dari Iran tapi dia bukan Syiah. Dia adalah mungkin sekular yang kalau saya didik dia dengan agama, bukan anak perempuan saya lah. Anak laki saya nak kahwin dengan perempuan dia, boleh dengan syarat dia dididik agama dan dia nak terima. Kalau tak, buat apa? Kita nak cari anak yang soleh, menantu yang soleh atau solehah. Ini contoh dia. Yang ketiga adalah berbeza agama tapi hidup di dalam satu komuniti. Contohnya kita di Malaysia dengan yang bukan Islam. Maka dalam hal ini kita ta'ayush. Ta'ayush tu apa? Kita coexistent, kerjasama, jual beli, tak ada masalah. Tapi dalam bab perkahwinan, of course kita tak boleh terima. Dalam bab akidah, kita tolak of course. Tapi tidak menyebabkan penolakan kita kena bunuh dia ke, kita kena apakan dia ke, tak. Kita boleh ta'ayush. Yang last sekali adalah perbezaan yang menyebabkan peperangan. Ini antara kita dengan golongan-golongan yang jelas-jelas musuhlah, seperti kafir harbi yang dalam keadaan kita berperang dengan negara-negara yang lain misalnya, na'udzubillah min zalik. Kalau perkara tersebut memang isu dia adalah qatlu bi qatlin lah. Ini adalah peperangan dan itu hanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan dan tidak ada mana-mana rakyat yang ada hak untuk menentukan perkara tersebut. So jangan pandai-pandai. Itu inti dia. Jazakillah khair. Ada waktu lagi? Ada satu lagi soalan Ustaz daripada FB. Kita ada masa sikit insya-Allah, tepat 45 kata insya-Allah. Adakah sah golongan yang mengatakan Allah berpihak atau berjihad dan teratas fauqiyah serta tertinggi tanpa mengkaifiatkan dan tanpa menghadkan terhadap Allah? Boleh faham soalan? Okay, detail sikit macam ni. Yang tak tunggu tu. Sebab anda baca soalan tak faham. Ana faham, cuma dia fauqiyahkan tanpa had. Ini kena define betul-betul. Okay, apa-apa pun itu kita simpelkan bagi orang yang mendengar pada hari ini. Macam mana kalau ada orang menjihahkan Allah di atas? Allah fis sama' misalnya.
Apakah terus kita menganggap dia kafir, atau kita tidak menganggapkan dia kafir, atau dia berada dalam aliran sesat? Ini kita kena bahas. So dalam ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang kita pegang adalah lazimul madhab laisa bimadhab. Walaupun kita kata orang yang mensabitkan had dan lain-lain kepada Allah SWT boleh menyebabkan dia jatuh kufur. Contoh dia orang yang menjisimkan Allah SWT. Apabila dia mensabitkan sesuatu, contoh dia kata Allah fis sama, belum tentu kita boleh kata dia tu jatuh kafir lagi. Walaupun mungkin dia sesat. Kerana apa? Kita yakin bahawa Allah tidak memiliki tempat. Jadi kalau kita kata Allah fis sama dengan makna hakiki, tak boleh lah. Tapi kalau dia masuk fauqiyah yang dinukilkan, bukan dengan makna had, dalam erti fauqiyah juga boleh memiliki makanah. Makanah bukan makan. Makan adalah makanah berarti martabat. Maqamun azizun. Itu tak ada masalah. Sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini boleh faham beza dia. So kalau kita kata Allah ini dalam erti fauqiyah dengan makna makanah, iaitu derajatnya tinggi, itu betul, tak ada masalah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang dia maksud adalah bimakna tahayyus, maka dia jatuh di dalam golongan tajsim atau tashbih yang kita sesatkan. Kafirkan tak? Kafirkan tak? Lalu macam mana yang dia kafir? Kalau menurut Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam ibarat itu jelas. Kalau yang dijatuhkan kufur ini apabila tajsiman sorihan. Tajsiman sorihan tu macam mana? Menjisimkan Allah macam mana? Macam ni lah, ni lukis Allah dia. Dia Allah macam ni. Atau dia kata Ar-Rahmanu, bukan Ar-Rahmanu al-Syaitan. Contoh dia adalah khalaqallahu Adam ala suratihi. Dia maknakan hi itu adalah Allah. Lalu dia contohkan Allah tu bersuara, ni lah ni. Contoh dia, ini boleh jadi kufur. Kalau dah sampai itu nama dia tajsim soreh. Kalau tak tajsim soreh, kita tak kafirkan, kita kata dia ahlul bid'ah. Ini manhaj Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Iktisad fi I'tiqad Fasalut Tafriqah, boleh rujuk dalam kitab tersebut. Okey. Jelas. Ada lagi 3 minit? Kalau ada Soalan terakhir insya-Allah. Soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada Kajang. Saya nak tanya soalan berkenaan dengan ajaran sesat di Malaysia ni. Macam mana Ustaz kita nak kenal betul-betul sahabat kita, saudara kita, kenalan kita daripada luar ke mengamalkan ajaran sesat? Contoh Ustaz, ada yang saya dengar kita duduk bersama dia 3 hari, kita dah kenal, dapat tahu dia adalah Syiah. Dan boleh tak Ustaz beritahu juga selain daripada Syiah, apa lagi ajaran sesat yang sedang berkembang di Malaysia ni? Sama ada kita perasan ataupun tidak perasan. Dan Ustaz, adakah Ustaz akan masuk juga di universiti-universiti? Sebab apa yang saya tahu, banyak pelajar-pelajar kita, terutama anak-anak muda yang dahagakan ilmu agama, mereka berkenalan, berkawan dengan sahabat-sahabat mereka. Ada antaranya daripada Iran yang belajar di Malaysia. Dan kadang-kadang yang perempuan berkahwin dengan mereka. Dan kadang-kadang yang kita dengar juga anak-anak muda kita berkawan, lelaki berkawan baik dengan mereka ni dan mereka terpesong Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Pertama, ajaran sesat ini sesuai, kita kena faham, di Malaysia, konteks Malaysia, Islam adalah merupakan kuasa di peringkat negeri di bawah, ke bawah duli yang maha mulia, iaitu Tuanku-Tuanku Sultan, sesuai dengan negerinya lah. Kalau kita di Selangor ni adalah di bawah Sultan Selangor. So contoh dia di Negeri Sembilan. Saya duduk Selangor tapi saya banyak bekerja dengan Jabatan Mufti Negeri Sembilan lah. Contohnya di Negeri Sembilan, list ajaran sesat kita dah siap dah. Setiap negeri adalah list dia masing-masing. Dan kita kena tahu, list tersebut update dan tidak update adalah sesuai dengan ijtihad daripada negeri masing-masing dan kesungguhan bagaimana mereka mengupdate dan meneliti ajaran tersebut. Dalam apapun itu, pembahasan tentang Syiah ini adalah suatu aliran yang kita sepakat. Di Malaysia, seluruh negeri di Malaysia sepakat Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan orang Syiah pun tak nak dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah kecuali Syiah taqiyah. Itu sahaja. Lalu bagaimana kita nak memberantas ataupun nak tahu kawan kita tu ajaran sesat ke tidak? Contoh dia Syiah. Okay, ada yang kata 3 hari, kalau saya 3 hari pun tak cukup. Kalau saya lah, kerana apa? Saya ni seorang pengkaji. Jadi pengkaji ini, saya tak berani nak kata kalau tak ada hujah yang kokoh tu, saya tak berani. Ada golongan yang saya tak sesatkan dia, tapi memang saya tak boleh setuju dan duduk dengan mereka. Itu setelah saya bergiat dan berdebat dengan mereka lebih dari 3 tahun baru saya boleh buat kesimpulan. Dari tahun 2004, 5, 6, 7. Contoh dia. Tu baru boleh saya buat kesimpulan setelah saya baca lebih dari 20 buku mereka. Itu contoh dia, saya bagi contoh. So kita susahlah nak kata. Tapi bagaimana dengan orang awam? So saya kata inilah pentingnya orang awam perlu memperkasakan ilmu akidah dia sejak dari awal. Dari sekolah agama lagi, perkasakan ilmu akidah dia. Sifat 20 tu bukan hanya mengaji sifat 20, tapi juga mengetahui kenapa sifat 20 itu boleh terjadi. Dibentukkan rumus sifat 20 tu kena faham. Ini yang nanti insya-Allah Dr. Abdullah Jalil akan sebut tatawur mazhab Asy'ari tersebut. Perkembangan mazhab Asy'ari supaya kita faham bagaimana perjalanan dia boleh merumuskan sampai kepada sifat 20. Biar kita tu tahu dan kokoh iman kita. Ini yang penting. So lebih dari itu saya tak boleh nak kata apa. Kerana apa? Kerana urusan iman adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doalah ku anfusakum wa ahlikum nara, ni kan dalam ayat Quran. Kepada suami-suami terutamanya, jagalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga diri kalian semua dan keluarga kalian daripada api neraka. So satu-satunya cara kita kena pastikan diri kita ini selamat dan juga keluarga kita selamat. Sebelum saya tutup, boleh tutup kan Ustaz? Boleh tutup. Sebelum saya tutup ada typo, bukan typo tadi, sabqul lisan, iaitu ni'ma fulanun alim. Okey, itu bacaan yang betul. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim. Kalau saya ada salah silap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.